nah tajuk yang diberi pada amor yang dipermain apa prene ahli-ahli kampung di Perak ini dengan sekolah tadika. Lagu mana prene bagi orang kampung dengan sekolah tadika? Lagu mana kita nak tadika kita tu maju ke depan? Nak lagu mana tadika kita tu nak jadi cermelang? Lagi pula anak-anak kampung kita ni nak bui orang yang ada berilmu. Lagi pula nak bui ilmu. Lagi pula anak-anak ni kita nak bui ke? Yakni nak buikan ilmu, nak bui kuamru kepada budak-budak supaya budak inilah akan jadi pemimpin-pemimpin masa lagi akan datang. Karena Nabi SAW sebutkan pada satu hadis. Nabi katanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah فَأَبَوَّاهُمَا أَوْ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَسِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ أَوْ كَمَا قَالَ. Jadi Nabi SAW saat itu bersabda, katanya kullu mauludin, bermula tiap-tiap anak yang dilahir itu, anak yang digawa, yang diberanakkan itu, yuladu 'alal fitrah, kemudian dilahir akan kanak-kanak ini di atas satu kesucian dan pula kebersihan. Seolah-olahnya serupa dengan kertas keping yang putih. Amal awak contohnya budak yang beranak mula-mula serupa kertas keping yang putih, yang tidak ada hitam, yang tidak ada merah, yang tidak ada hijau, yang tidak ada kuning. Anak yang dilahir mula-mula ibu bapa, Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan anak kita mula-mula sekali ialah seperti kertas yang bawa contoh dan teladan ini. Suci macam kertas yang putih, kertas yang suci, yang bersih, tidak ada cahaya putih dan tak ada cahaya kuning, hitam, biru, merah, tak ada. Tapi Nabi kata fa'abawahuma ayyuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani, maka dua ibu bapa bagi keduanya, dua ibu bapa baginya, bagi anak yang dilahir ini, yuhawidani, menyahudi akan dia, akan anak itu. Nah, ayat kata ibu bapa ni lah yang menyahudikan anak. Asal anak kita tak pandai berdecok, tak kan? Anak kita tak pandai, budak-budak decok, tak pandai kecek, tak pandai. Pandai kau, yakni pandai teriak. Kalau ia lapar, ia teriak. Kalau dia sakit, dia teriak, dia menangis kuah. Dia tak pandai nak royak kata sakitnya ayah, sakitnya ibu, susahnya ibu, dia tak pandai. Cuma anak ni apabila dia sakit, apabila dia nampak benda yang tak seronok dengan dia teriak. Kuah. Kadang-kadang tu ayah tu serabut anak teriak, setengah-setengah tu teriak, ambil daripada petang hari. Siapa pukul 1, siapa pukul 2. Ibu bapa serabut pula. Sebab apa? Sebab anak teriak. Bawa masuk waktu petang hari, teriak. Masuk petang hari, menangis. Siapa kata? Siapa daya apa tak jadi, wipat tak jadi. Kenapa ibu bapa? Ni kita nak ambil tahu kat ibu bapa ni. Kita kena ambil tahu. Kemudian ayat Nabi kata, dalam hadis kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, tiap-tiap anak yang dilahir itu di atas kesucian seperti kertas yang putih. Tak ada biru, tak ada hitam, tak ada kuning, tak ada hijau. Kertas yang putih. Patut apabila budak tu teriak, apabila budak tu menangis, siapa matanya belalak-lalak, tubikkan alia di mulut, ibu bapa kena ambil tahu. Gapa budak ni jadi? Hadilah ni kadang-kadang pandai beranak setengah-setengah, tapi tak pandai anak-anak kita jadi lagu ni. Ibu bapa nak ambil perhati ni. Kadang-kadang budak saat ni tu dia teriak sebab apa? Dia menangis sebab apa? Kadang-kadang dia menangis ambil petang hari sampai pukul 1 hari-hari. Ni banyak ada mari jumpa dengan mak budak duk teriak macam ni. Ibu bapa kena tahu, kalau anak jadi macam ni, bermakna kata anak ni ya ada apa di tubuh dia yang sakit, wa emo ya ada nampak satu benda yang tak seronok dengan hati dia. Emo yang nampak benda iblis, wa emo yang nampak benda jin, wa emo yang nampak benda-benda yang tak seronok di mata dia. Yang nak royak kita tak pandai, bawa waktu hari dia teriak. Dia teriak sampai pulah dekat-dekat tu baik alia.
Ni salah satu daripada anak. Ini ibu bapa kena ambil tahu. Kena ambil tahu kan ni benar ni. Sebab kita ada anak, sebab kita bini kahwin boleh anak. Apabila boleh anak kita jadi macam ni, lagu mana yang kita kena buat? Kemudian Nabi kata fa'abawahu ma ayyuhawidani. Ibu bapa fa'abawahu ayyuhawidani. Ibu bapa itulah yang melahir, ibu bapa tu yang menyahudikan anak, au yunassirani ataupun menasarakan anak, ataupun au yumajjisani ataupun majusikan anak-anak. Dah, sini ibu bapa mau nak share sikit dah kepada orang kampung Perak ni. Banyak sebabnya duk gi tu. Orang duk pergi setengah-setengah tu, anak teriak malam. Teriak tak berhenti-berhenti. Terhari siapa pukul 1. Terhari siapa pukul 1. Kadang-kadang berbulan-bulan lagu ni duk jadi. Dah, ini salah satu penyakit yang ada di budak. Ni kita nak ambil tahu lah kau ni budak siapa tua. Anak yang jadi macam ni, orang panggil yang ada salah satu benda yang duk dah, yang dia duk nampak di antara di hadapan dia. Ni kita kena lah. Sebab tu nak pesan pada orang sini. Dan apabila kita tu perut besar, ni cara perenil lah kau ni. Kita nak perenil lah rumah tangga dulu. Belum pada kita nak perenil tadika lah kampung, kita nak perenil lah rumah tangga kita dulu. Perenil dengan anak-anak kita dulu. Anak kita nak buat lagu mana nak selamat. Anak kita nak buat lagu mana tak hidup penyakit. Anak kita nak buat lagu mana anak kita berjauh. Kena perenil mula-mula sekali di ibu bapa dulu. Baru perenil turun di sekolah tadika. Ni hatta tadika anak setengah tak faham. Hatta tadika setengah anak saat itu susah. Hatta tadika setengah-setengah anak tu jadi gitu gini. Ini kena kembali kepada ibu bapa masing-masing. Tentang ibu bapa saat itu perenil dengan tadika tu lagu mana. Ini salah satu kitanya ibu bapa. Mula-mula sekali kena perenil dalam rumah tangga kita. Ni ada royak semua dah kepada orang-orang tua. Dan kepada kakak bapa kang ibu kan. Kita kena perenil mula-mula sekali. Kalau kita tak sewi anak kita ni jadi penyakit. Tak sewi anak kita jadi timbulkan masalah ukara penyakit teh. Mula-mula sekali bapa nak share kepada orang kampung Perak. Nak share tak kali dah. Tapi kita nak share orang sini pula sekali lagi. Kalau kita nak wi anak kita tubik berjuru. Nak wi anak kita tubik saat itu jadi kena. Yang pertama sekali nak share tu. Tika kita buat satu kita buat gapo tu. Tika buat satu kita buat gapo ratik masa umur 3 bulan, 4-5 bulan. Hak yang penting sekali ibu bapa masa umur 5 bulan adalah perut tu. Hak penting kali tu. Kalau orang tua mana, ibu bapa mana pandai jaga di sini, insya-Allah anak ia tak jadi penyakit teh dan anak dia tak banyak penyakit dan anak dia saat itu mudah ajar, anak dia mudah dengar kata. Masa umur 5 bulan ya sebulan anak tak gerak gila perut. 2 bulan anak tak gerak gila perut. 3 bulan anak tak gerak lagi sebab Allah Ta'ala tak tiuruh lagi. Apabila siapa umur 5 bulan duk kandung tu, duk bunting tu, Allah Ta'ala titah kepada para malaikat suruh mari tiupkan roh di dalam perut bagi satu perempuan yang ada di dalam rahim itu. Rahim. Sebab tu orang mula-mula kita kata ia bising tak biasa beranak. Ia kena jaga. Masa sebulan kena jaga, 2 bulan jangan jaga. Tapi duk perhati banyak tolong orang wanita para puan masa kandung 2 bulan 3 bulan golek ke Tuhan nak uji dengan gebah terembah punggung. Ke banyak ke ni anak hak mula-mula kalau orang jatuh pun tak jaga, hak tino tak jaga, golek ke para puan ni nak jadi ujiannya dengan rebah, dengan licin, dengan gelecah, terembah punggung, kadang-kadang membuat pada gugurkan anak lepro. Ini ibu bapa kena jaga. Siapa dia hak mengandung mula-mula. Ni kita nak pergi pada tarikan ni, tapi nak pergi tarikan nak pergi di bawah lagi. Sebab kita nak pada pelajar yang baik, budak yang baik, budak yang bagus, budak yang cerdik, budak yang ada kualiti dalam tarikan kita. Ibu bapa kena jaga di bawah ni lagi. Mana? Mula-mula sekali umur sebulan lepro. Allah Ta'ala tak diuruh lagi. Umur 2 bulan Allah Ta'ala tak diuruh lagi. Umur 3 bulan Allah Ta'ala tak diuruh lagi. Sampai 5 bulan baru Allah Ta'ala titah pada para malaikat, hei malaikat, mungkin tiuruh di dalam rahim bagi para puan.
Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala titah kepada malaikat suruh mari tiup roh dalam apa? Dalam rahim bagi perempuan, maka ibu bapa saat itu ketika tu kalau tino orang ngaji. Berarti dah orang tua tino ngaji, jatuh ngaji, bangun mi asmaya 2 rakaat. Siapa dia nak anak juru, nawi anak yang soleh, nawi jadi macam bapa duduklah ni. Duduk di sini. Boleh duduk mengajar orang, boleh duduk ceramah, boleh jadi orang soleh, boleh ataupun tak buka pondok pun boleh jadi orang juru lah kampung Perak ni. Orang kampung boleh tupai, boleh jadi pemimpin, tak jadi selerak tabak, tak jadi haru biru anak kampung ni. Lagu mana? Apabila 5 bulan, ayah nak mi asmaya, ayah, kita panggil kalau adik kot, bangun mi asmaya. Adik pun bangun mi asmaya. Bangun mi asmaya, cucikan tangan, cara mi asmaya siap tu dah. Lepas tu semaya hajat 2 rakaat. Tok lelaki pun semaya hajat, bini pun semaya hajat. Nah, belum nak akad takbir ni. Cara-cara kita nak semaya hajat ni belum pada nak akad takbir nak berapa. Kalau nak uji anak juru, minta ya Allah, mintalah jadi anak dalam perut isteri ku ni jadi anak yang soleh. Anak dalam perut ni jauh daripada bala ya Allah. Anak dalam perut ni minta jadi anak yang baik ya Allah. Dia tubik pada dunia sikit lagi dia jadi orang alim ya Allah. Dia jadi orang apa? Ni nak hajar ni. Belum pada nak akad takbir semaya hajar, minta situ dulu. Ya Allah, jadilah anak dalam perut ku ni anak yang soleh, anak yang dengar kata ibu bapa, anak yang berjuruh ya Allah, anak yang faham agama ya Allah. Minta belum pada nak akad takbir. Patut takbir. Allahu Akbar. Salli sunnatal hajah rak'ataini lillahi ta'ala fa yajak 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah, ayat kursi, kuliah 3 kali. Rakaat yang kedua Fatihah, amanar rasul, kuallah 3 kali. Ning semaya hajat yang dinakal dan diambil daripada mulah pada Haji Mekah. Pada Haji Mekah ni orang soleh, kata setengah daripada awliya illah, daripada waliullah. Kalau siapa dia nak anak juruh, buat lagu ni buat apa? Nah, ni mau nak ajar sebab tu dia mau tanya apa? Nak buat lagu mana nak anak juruh apa? Nak buat lagu mana anak kita tak banyak nyakit apa? Nak buat lagu mana anak kita tak jadi sawai ketika beranak ya apa? Nak buat lagu mana anak kita tak ada jadi nyakit, tak teriak malas? Buat halu dah. Masa umur 5 bulan, bangun semaya hajat di antara suami dan isteri semaya hajat dulu. Lepas pada semaya hajat tu, nak malas tok lelaki. Tok lelaki bacakan ayat siut di perut bini. Nak anak yang baik. Nak belakang, nak molek pi buat dah. Nak anak saleh, tanya ramai-ramai. No. Nak anak juruh? No. Nak anak orang jadi ramai, nak jadi molek, nak tak? Jawab kata no. Tapi kita buat dah. Ketika isteri kita mengandung, kita bacakan doa, baca Fatihah, bacakan ayat kursi, baca suratul An'am, siut di perut anak kita, perut bini kita. Ibu bapa, kalau ibu bapa rajin buat lagu ni, ibu bapa amak boleh royak, amak boleh jamin hal dah. Kata anak ibu bapa apabila ia lahir, seorang panggil sepakat dengan hadis Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap anak yang dilahir itu orang panggil dilahirkan di atas kesucian dan kebersihan. Jangan masuk dia kata fa abawahu au ayyuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Kita nak aware situ. Kata kita dua ibu bapa hajar anak benar tak molek, meyahudikan anak, menasarakan anak, memajusikan anak kita tak sih. Kita nak palingkan bawah, paling anak kita jadi berjuru. Apabila fok-fok kita kakak bapa dan kakak ibu, kita boleh melahirkan anak yang suci, anak yang bersih. Dan apabila kita berdoa setiap malam, kita berdoa tak perut bini kita. Kalau jatuh nak belajar ni, kalau tak ada bini ni nak belajar ketah khusus saja. Belajar ketah khusus nak boleh bini je. Tapi doa tak mesti belajar. Dia mau tak boleh nak bini nak menikah ni lagi khusus di majlis lah. Khusus kita pun, tapi doa tu belum apabila kita masuk dalam bilik tu. Ni kita nak belajar belakang ni. Ni banyak-banyak daripada kawan-kawan tanya bapa nak buat gimana malam hari kita mula-mula nikah tu. Nak buat gimana? Lagu mana ketika kita berjumpa dengan isteri kita mula-mula pergi serah duit belanja. Banyak kita tak tahu apa ni benda ni. Ni tu guru ajar belakang ni kepada kita dah. Hari kita menikah,
Kita ambil duit belanja timet, ambil duit belanja pergi sendiri lah, masuk dalam bilik tu, dalam kauha tu, dalam hall tu masuk ambil duit tu pergi sendiri. Atuk lelaki suami pun masuk dalam bilik, masuk dalam hall, hajar isteri kita. Dah, ni Nabi hajar lah kau ni. Ibu bapa perhati, tak ada bini ni perhati mula. Bini dah anak yang lepas dah. Lepas tu lema kata pahala kita bini dah boleh semaya lagi sunat nikah. Allah, bini seorang lagi tak ada uak dah. Ketika bini mula-mula tu tak ada uak. Pahala nak uak boleh tak gila ni. Bini seorang lagi pas uak baru. Demo tak wih. So bini baru, apa dia tak wihnya? Dah. Bini pak boleh. Demo tengah nak kecip ni pak lah ni. Tak ada kena klik babot lagi. Dah. Kemudian hari nikah kahwin tu mula-mula Nabi hajar kita ni, kita nak melahirkan generasi-generasi di dalam kampung puak kita daripada orang-orang yang terbaik, daripada anak-anak yang saleh. Malam hari kita menikah mula-mula sekali buat apa? Kita nak timur daripada hadis Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, tiap-tiap anak yang dilahir itu dilahir akan dia di atas kesucian. Kemudian hari nikah mula-mula jangan buat maksiat banyak sangat. Ni, fok kita nak bakar beki dalam hari ni. Kalau baba mai royak hari ni, fok kita tak boleh beki, fok kita tanggung. Baba ni royak ya, royak jalan, royak gini-gini ke demo, tempat beramal orang kampung masing-masing. Kau bapa dan kau ibu masing-masing, hadirin hadirat masing-masing. Bukan baba nak takir demo. Ni nak royak kata benda nak jadi comel, kita kena buat lagu ni, kena pedang lagu ni. Supaya lemu kita kalau duduklah kanan, ya tak terbit luar benda hanying gapo tak kikir dah dia. Kemudian anak kita nak lahir yang terbaik. Hari kita menikah mula-mula Nabi kata kena semaya sunnatan nikah. Kita masuk dalam bilik buat duit 100 ribu, 200 ribu nak pergi belanja pada isteri kita. Masuk dalam bilik mula-mula buat lagu anak ibu apa? Yang tak ada berkahwin lagi, daripada pemuda, daripada pemudi-pemudi, hari masuk dalam hal mula-mula tu lah kita kita maya sunat lu. Nabi suruh maya sunat selepas pada akad nikah. Dia kata aku menikah akan dikau, aku kahwin akan dikau hei Zakaria dengan si Fatimah yang berwakili akan daku oleh walinya. Dengan isi kahwin banyak tersebut 150,000 masalah. Kita pun terima. Aku terima nikahnya dengan isi kahwin yang banyak tersebut. Sudah siap dah dia mau berdoa dah, masuklah bilik. Apabila masuklah bilik, mai sunat. Royak retino kita dik kita mai sunat dulu. Usalli sunnatan nikahi rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat nikah 2 rakaat kerana Allah. Kalau kita pasangan kita nak witimu al-usrah al-mubarakah. Kalau kita nak witimbukan keluarga yang berkat, keluarga yang dirahmati oleh Allah, keluarga yang dilindungi oleh rahmat Allah, maka ibu bapa hari nikah mula-mula sudah akad nikah, aku terima akad nikahnya dengan isi kahwin yang banyak tersebut. Maka kita pun ya adik kita usalli sunnatan nikahi rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat nikah 2 rakaat. Tok laki pun semaya sunat, adik pun semaya sunat. Ni, siapa dia nak wisni? Bukan kita nak nikah aja ibu bapa. Adik-adik semua, abang-abang semua, kakak-kakak semua bukan nak hari nikah tu ya. Nampak ramai orang belarak pun bukan. Lepas pada nikah tu yang kita nak tanggungnya. Nikah tak payah kau terima akan nikah duit belanja sudah. Tapi selepas pada nikah nak duit jadi berbahagia, nak duit jadi senang, nak duit jadi timur berkah, nak jadi rumah tangga berbahagia, nak jadi rumah tangga syurga di dunia lagi. Berapa banyak di majlis lain bakal masalah duk cara tangga, duk minta masalah khalaq, minta ke masalah gawah, tebuh tolak. Berapa banyak di majlis lain? Berapa banyak kita tahu ibu apa? Berapa banyak buat majlis dah sakit kepala buku tolak nikah. Buku masak tolak orang panggil tolak apa? Tepuh tolak. Masalah khalaq, masalah apa lagi? Orang panggil fasah di antara suami dan isteri. Sebab ada rumah besar 2, 3, 4 juta tapi tak sepahal di antara suami isteri, kena juga tangga. Kita nak betul.
Walaupun kita susah, walaupun kita sesak, duit tak banyak, tapi kita dengan abang kita sepeheh, duk mari orang panggil berkat, kita sepeheh, bini kita sepeheh. Walaupun tak ada makan banyak mana, tapi di antara suami isteri sepeheh pergi mari. Sepeheh nak timbul sepeheh, nak timbul berkat ni, yang mula-mula start daripada nikah tu email lah mana. Wali yang apa, yang jadi wali kita fasik ke tak fasik? Ini kita kena tahu. Wali yang jadi orang panggil tunjuk nikah para puan tu, dia tu fasik ke tak fasik? Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin rasyid. Tiada jenis nikah tak jadi nikah malaikatnya nikah dengan wali yang gawah, yang rasyid, yang soleh, yang baik. Kalau wali tu fasik, dalam Syafi'i kita tak sah nikah. Apa tu wali? No bahas kali wali. Pas baru ni mau pergi nikah dengan seorang buat apa? Tak seroyak kawasan mana. Gini kau seorang tu terima mai bisik ngamu. Mari bisik ngamu dia kata, "Hei bapa, ini kita nak nikah rumah tak leh," dia kata. Gano nak nikah rumah tak leh? Dia kata wali saat ni tu tak nak comel mana dia kata. Gano wali tak comel? Wali lah ni tu yang sedok mai sorak oleh hutan. 24 jam tu pada hutan tu peracung dalam tu. Pas nak ambil jadi wali pada para puan ni tak boleh. Dia kata kita pergi nikah majlis, kena nikah dengan wali raja. Ni ibu bapa kena cek ni molek masalah ni. Orang nak jadi wali bagi para puan ni, adakah dia tu minum arak berkekalan, ataupun dia minum air tu berkekalan, ataupun dia berzina berkekalan, ataupun majudi tak ada berhenti-berhenti, ataupun makan riba tak berhenti. Orang ni dalam mazhab Imam Syafi'i tak sah nak jadi wali. Kalau dia pergi menikah, nikah tu mana kata tak sempurna. Apabila nikah tu tak sah, di antara suami dengan isteri duduk berzina. Walaupun menikah dengan wali, tapi orang panggil wali itu tak molek, wali itu fasik. Di dalam hukum Syafi'i kita, nama menikah itu tidak sempurna. Nikah tu orang panggil tak sah. Apabila menikah tak sah, nikah saat itu orang panggil jadi berzina, duduk di antara jatuh dengan betina. Ni kita kena beringat. Sebab nak fikir berapa kerana demo ni anak dia jauh, anak dia soleh, anak dia baik-baik. Ni hafiz Quran, hak ni duk pondok, hak tina jadi hafizah, hak jatuh jadi hafiz, hak tu jadi alim, hak ni jadi orang baik, hak ni kerja besar. Kenapa anak demo tu comel? Kerana anak kita soleh pun tak pakai kerja. Quran. Ni kena cek masing-masing. Dah kemudian hak mau nak ajar ni masuk di dalam bilik mai sunat. Usalli sunnatan nikahi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saja aku semaya sunat nikah 2 rakaat kerana Allah. Benda ni benda halal-halal ni tapi orang tak ambil perhati. Benda ni benda halal-halal tapi tak ada ambil cakna. Benda ni benda halal-halal tapi kita ambil waktu tak kira mana ni. Sebab tu orang panggil dalam nikah kahwin kita apa hujung pecah. Baru jumpa buat umur sudah beli kereta apa ni, jadi tak faham dah ni. Di antara suami dengan isteri, jadi balah ke mari. Sepucah mana? Pucah daripada mula-mula kita nikah, kita cek ni habis. Wali tu baik ke tak? Orang nikah kita. Lepas tu imam nikah kita tu lagu mana? Lepas tu mula-mula start nikah kita, masuk dalam hal tu kita semaya sunat dah. Lepas tu, selagi selepas pada maya sunat, kakak berdoa. Tu lelaki berdoa, bini lelaki amin. Rabbana atina fid dunya. Ini amin. Dunia minta baik ya Allah, akhirat minta baik ya Allah, dan lepas kami daripada azab neraka. Dunia kita nak baik, dunia kita di antara suami isteri minta baik, hidup baik, rezeki murah, hidup selamat, hidup berbahagia. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik. Bukan dunia baik saja, akhirat pun baik. Dunia baik, akhirat baik. Lepas tu selepas pada doa siap, tok lelaki tok nombik tangan kanan tak tapala ni. Jaga orang nak buat ni. Cuba buat. Lepas tu kalau nak belajar doa apa pergi belajar apa nak jawab. Hafak tak ada bini, tak ada nikah lagi tu, bapa mau nak baca doa apa nak siut tah bobong isteri kita, nawi isteri kita ni patuh dengar, tak jadi orang panggil royak gapo dia tak belawe, royak gapo punya dengar, ni tok laki kok ni, bini kok ni, laki fikrah kok ni, bini kok ni, duk kali tapi tak sembahyang lagi mari. Pak nak kerja lah mana? Pada mata tu bi anak 2-3 orang dah, anak suku, faham lah lain.
Bining pehek kau ning, tok laki pehek kau ning, tapi malam tu boleh duduk lah sekali, tapi kecek nak masuk kepala. Tok laki kecek kau ning, bining kang kau ning, bining kecek ni tok laki kang kau ning, sebab tak sepehek lagi mari. Hidup seni nak tanya, jawab tak seni. Tak berbahagia. Tengah-tengah tu pok kaya tu ramah, duk pergi ke rumah berapa? Ramah duk pergi ke rumah. Kerana kat duit banyak tapi tak senang hati, dia kata. Duit banyak tapi tak senang hati. Kau mana? Tak sepehek. Buku tak sepehek di antara suami isteri. Sebab itulah kita saat itu hari nikah mai sunat nikah 2 rakaat. Lepas ada tu suami mik dah na, mik tangan tak tabuk bung siu tah dahi bagi para puan. Baca Fatihah sekali, siu ni pergi ni. Nah, pergi kepala ni baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhir. Ya Allah, dengan Fatihah ni ya Allah, minta mu berkat ya Allah isteriku dan aku ni ya Allah. Mintalah aku pehek isteriku pun pehek ya Allah. Minta hidup aku berdua ini selamat di dunia dan akhirat. Baca Fatihah dulu. Lepas pada baca Fatihah, baca kita doa bagi. Baca ayat kursi. Baca ayat kursi siu tabuk pun isteri kita. Ya Allah, baca uri cukup molek. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baca yang akhir. Siu ya Allah, ya ilahi ya Tuhanku, minta musafaklah di atas diriku, di atas isteriku, daripada bala-bala dunia ini, daripada semua subi, daripada penyakit, daripada deki kenak semua, minta mu lepas daripada aku dan isteriku ya Allah. Hari mula-mula. Lepas tu yang 3 baca pula doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Akhir sampai ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksimun. Baca lagi. Doa hak mana pandai baca, siuk di atas bokbung bagi isteri kita, minta isteri kita patuh dan dengar. Dan apabila nak kerja gapo di antara kita dengan dia, ya Allah minta mu ispahalah isteri dengan apa yang aku kena, dengan apa yang aku nak kerja, minta ya pahal. Baca lagi doa, Allahumma ftah 'alaiha futuhal arifin. Allahumma ftah 'alaiha futuhal arifin. Ya Allah minta mu bukalah isteriku ni sebagai pembukaan bagi orang-orang yang kenal pada Allah. Wa faqiha fid din, wa faqiha fid din. Ya Allah minta mu fahamlah dia ni pada agamamu ya Allah. Ha ni yang amo nak kecek hari ni mula-mula sekali daripada prene orang kampung ataupun ahli kampung kita pada muslimin dan muslimat, dan untuk nak berjaya dalam kampung ataupun nak jadi berjaya dalam masalah ahli tarikat-tarikat kita ni, kita buat di sini dulu daripada masalah anak-anak kampung kita nak buat lagu mana jadi baik. Dah maka orang kampung kita saat ni tu, kita kena mula daripada 1, 2, 3 dulu. Lepas pada tu, kita kena bersatu di antara ahli-ahli kampung kita. Masalah cara tarika, lepas tu orang panggil masalah ni tarika saat ni tu kita tengok dah. Kalau kita tengok pada luar-luar negara, ya buat lagu mana budak-budak dia. Ni pagi tarika ni pun penting dah. Sebab tarika ni dikatakan pengasah ataupun taksis ini untuk nak jagakan kampung sikit lagi. Sebab tu kita nak tengok setengah-setengah kampung di hari ni nak jadi terimej susah. Nak cari orang jadi terimej payah, sebabnya tak ada orang-orang ngaji, tak ada orang belajar. Kalau dia nak jadi gati terimej tu tak ada. Setengah-setengah kampung tu buat ngaji, setengah-setengah tu duduk liar tak masuk masjid. Tengok sendiri. Ngaji belakang, tapi apabila sejak komak tu tak gigi, orang komak tak penuh demo kebir dah. Ya baru masuk lah sejak takut demo. Nah, apa? Tolak ya nak terimej. Ni satu perkara ke orang ngaji ni. Orang ngaji ni dah, cik boleh hak ngaji dah, cik boleh buat orang kampung boleh tupai. Orang kampung sana itu boleh ambil faedah dengan ilmu-ilmu kita. Kemudian di dalam kampung sana itu tarikat ni dah, yang penting sekali kita tengok hak tarikat yang gagah-gagah. Tarika yang jadi kuat-kuat. Kemudian kita kena ambil ustaz-ustaz tu hak bijak-bijak sikit. Kita kena ambil ustaz tu hak ngaji tinggi-tinggi sikit.
Cuba kita tengok sekolah sia. Kenapa orang ngaji hak jadi bijak-bijak dalam kelas dia tu, dia ngaji saat itu orang panggil dia boleh ilmu yang tinggi-tinggi sebab guru hak ngajar dia tu orang panggil tok guru habis piatri piatu. Kemudian orang nak ngajar tadika ni bolehnya kita kena ada orang-orang yang berilmu, orang yang tinggi di segi ilmu bolehkan hajarkan masalah tadika. Kemudian ibu bapa, nah budak-budak ni ya masalahnya kali kita ngajar nak buat lagu mana nak adik-adik kita ni. Dia dengar kata, dia saat itu orang panggil tak jadi kerah perut, dia saat itu tak dengar orang panggil apa? Tak dengar kata guru, tak dengar kata ustaz. Ada juga budak-budak pesing kerah perut di dalam sekolah, lepas tu kita nak buat lagu mana, nak buat macam mana, hak tu ya ada cara ya. Ya ada cara ya. Supaya tak kat tadi kata, oh tak agak lah dengan budak ni bulah lah, buah lah, karut lah, tak tahu nak kecek, jadi degil budak ni. Jadi ni kita kena belajar lah ibu apa. Nah, ini yang mau nak ajar nah. Kalau anak-anak kita kerah, anak-anak kita tak reti dengar sangat, anak kita saat ni degil sangat, nak buat lagu mana? Jadi hak penting sekali ibu bapa sendiri, lepas tu ustaz dengan ibu bapa kena jadi sekali. Jangan kita guru tu cara ibu bapa tak ada mikdali, hak ni tak lagi. Supaya apa nak supaya ibu bapa? Kalau tok guru saja mengajar, ibu bapa tak ada berdali. Jika tok guru lepas ke 4-5 hari seminggu, ibu bapa ikut anak nak pergi ke mana, nak jalan mana, saing beg mana, pesing mana, ibu bapa tak berdali. Maka budak ni dia tak akan jadi molek juga. Jadi makna kata nak wi budak tu baik, nak wi budak tu comel, nak wi budak tu molek, sebelah guru tadika dia mengajar ikhlas tidak, patut sebelah balik ibu bapa pun kena wi sokong ni. Guru tadika royak lagu mana, kalau benda tak molek tu kita kena tengok wi molek. Jangan kalau anak kita royak kata guru gini-gini, kita dengar dah anak kita, kemudian anak kita royak sungguh tak sungguh kita tak tahu lagi, tapi kita masuk dalam anak kita, maka anak kita tak jadi baik, tak boleh jadi molek semua. Kalau kita tengok guru arak dah, guru negeri arak, kita biasa ngaji negeri arak, kawai gugus tengok kalau biasa tengok samuk put dia tu hak kaneng ataupun markah hak jadi buat putusnya dalam bilik periksa. Kemudian kalau markah dia tubik tak molek, kita tengok budak arak ni dia teriak lalu dah. Budak arak ni dia menangis lalu dah. Kenapa dia menangis? Kerana dia takut orang tua dia tu marah dengan kerik ayah boleh tu, orang tua dia tak suka hati. Maka budak ni dia takut. Dia teriak belak-belak dah. Sama taruh dia saat ni tu orang panggil nak klik dia teriak. Kerana apa? Kerana orang tua dia marah. Orang tua arak dia kodeh semua. Dia kodeh anak dia cabut kenik lalu dah. Dia cabut kenik pinggan dia kodeh. Dah, ni orang arak. Kemudian kalau kita nak anak-anak kita ni jadi satu orang yang baik, satu orang yang molek, mana di antara ustaz, ustazah dengan para ibu dan bapa ini kena bersatu padu. Hak Tuhan katanya, dah, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Subhanahu wa taala royak kita suruh kita bersatu padu. Suruh kita saat itu bergadai bau, suruh kita saat itu berpegang tangan, suruh kita pakai sokong gimari, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah Subhanahu wa taala suruh kita bersokong. Kalau kita nak pergi kampung, kita maju, ibu bapa kena sokong kepada ustaz dan ustazah. Ni kalau tak ada boleh nyokok dah, buat guru ngajar pun boleh buat pokok ya seorang. Kalau zaman dulu tu 200 pun sebulan ya. Nak beli kalah kapur kadang-kadang tak cukup. Tu kan tua tak payah lah Allah putih duit mata 5 kos seminggu. 5 kos seminggu, jumpa kita kira tu ngajar pagi pagelak padai tak 5 kos seminggu. Kita ibu bapa kena fikir ti, padai ke tak? Go ustaz tu ngajar mik pagi sampai tengah hari, mik tengah hari sampai petang, dengan harga 5 kos seminggu nak beli kalai kapur kita rasa tak padai. Kadang kita kata Allah putih duit mata 5 kos seminggu, 5 kos seminggu. Tak padai kalau turut mari ngajar anak kita nak reti.
Haja pak semaya anak kita, haja usalli fardaz zuhri, haja usalli fardaz subhi, haja akan baca Fatihah la semaya, haja Fatihah baca baik ni tarik sore-sore. Guru tadika tu bukan dia tak seni, bukan dia tak letih, bukan dia tak penat ibu bapa. Penat. Cuba ibu bapa mengajar anak sore, kadang-kadang ibu bapa sore mengajar Allah, budak ni tak reti, budak ni keras perut degil lah anakku ni. Pahu tadika berapa puluh orang sebilik duk mengajar. Gajar Fatihah, nawi betul Fatihah, hajar semaya pagi, semaya petang, semaya malam, semaya subuh, semaya zuhur, semaya asar, semaya maghrib. Nak boleh reti tu. Payah dah. Lepas tu daripada tak pandai baca, nak pandai baca. Daripada nak sebut alif tarna, alam tarakai, dan sebut alam nasyrah. Bukan dia seni. Ibu bapa tak jadi tok guru sendiri, ibu bapa tak tahu kata letih. Orang jadi tok guru ni setara mana ibu bapa tak tahu. Amo tahu mau jadi tok guru. Patut anak murid mau beratur, mau tahu hak ni tak pandai baca, hak ni tak pandai menulis, hak ni tak reti apa, buta tuli, mai pondok tak reti apa. Letih dak tok guru? Allahu akbar. Kena letak kelas dah ni tak pandai baca, ni kelas suku ni. Buat mengutak kelas ni kelas tak nak baca 3 kelas. Pun ajar nah. Alif, bo. Dah, tak reti, tu tak reti baca tulis pula di papan ni alif tu ni cace ni alif ni, bo bet tu. Nak uya kena tu kadang-kadang budak tak pandai buta tulis ni letih buat apa. Pasti ibu bapa kena faham kepada guru tadika. Dia boleh buat kita kapal perak ni hari Minggu, hari Isnin. Satu Ahad tu hari tadika tu. Gilah manis-manis boleh semakuk ke guru tadika. Baru demo ada kamelancai ke. Ni hatta anak saja hatta tadika. Tak biasa pergi jenguk tadika. Tak biasa pergi tanya guru tadika. Tak biasa pergi tanya ustaz tadika. Lagu mana anak mau duk ngaji ni reti ke tak reti ustaz? Reti tak reti cikgu? Tak biasa pergi tanya. Anak kelik duk main kok benar duk gigak akil kena kari tak ada apa. Tu kata bu. Anak demo tak ada mari sebulan. Tak ada lagi sebulan. Duk pergi mana? Duk main kok benar gigak akil kari. Kita tanya ke anak kita duk main kek kari, duk belaga nu lep belakang sekolah tarikat. Tak ada biar mik doli, tak ada biar mik pada ustaz pun letih. Kita buat lagu ni ibu apa dah. Kita tengok ustaz-ustaz tak lepas. Dah ustaz-ustaz tak erok ngajar tadika satu Ahad. Cuba-cuba ke kampung sini buat bubur-bubur pergi kepada sejid pada pak tadika tikwi. Jadi orang panggil semangat sikit bagi guru-guru tadika. Semakuk seorang belana dah dalam ni. Ya orang ngajar pun nak pada semangat ke ibu apa. Dah kada gaji tu tak ada dah hak gaji Ewil lah ni tak ada. Dia tu gaji berapa kok ya seminggu, berapa kok ya sebulan tak ada. Tapi ahli kampung kita prenis tak mana. Kalau prenis orang kampung kita buat kena dah. Satu Ahad tadika ada kita pakak buat kita buat gapo hari ni. Wi guru tadika boleh makan tek, buat bubur ke boleh sepuyau, buat sup serati ke boleh sepuyau, sup gapo sup ayam kampung ni. Pergi pada guru tadika tek pakak boleh 5 orang. Bengoning kita tahan 2 3 rumah ni, pergi pada guru tadika. Tu guru puasa ada semangat kita nak mengajar. Ni kita tak ada ambil peduli langsung, tak ada ambil wak pada langsung dengan guru-guru tadika bagi dia mengajar apa habis semangat buat apa. Dah, jadi buat apa kena pakak-pakak dah. Duit ni kita kecek mudah-mudah buat apa dah. Jadi kalau kita tengok hari ni, kalau kampung kita stoko. Tu imi dengan tu khatib pustaka. Guru tadika sama guru tadika pustaka. Dengan ahli kampung boleh masuk di mari, kampung ni Tuhan buka Rafitur Rahmat terus sini. Jadi kalau kampung ni Tok Nebel dengan Tok Imeh tak belaga, Tok Imeh dengan Tok Nebel tak belaga, jadi suku-suku sakak. Guru tadika dengan kampung suku, tak sah duk angin lah kampung ni nak turun rahmat, kata Tuhan nak buka pintu rahmat daripada langit. Tak ada kena angin. Tak ada kena angin kata rahmat rezeki murah tak ada. Siapa dia nak wilayah kampung kita ni, nak kampung Perak ni nak jadi rahmat, kampung Perak sana nak turun rezeki, kampung Perak nak jadi senil lah kampung. Budak-budak kampung semua reti dengar, reti cakap, royak gapo reti.
Kita tu imi tu khotib staka, kamakan staka, tu nebe tu meneh pustaka, nayu obota pustaka, ahli kampung ngagu tarika boleh masuk, ngati imi boleh masuk, insya-Allah kapun ni Allah Taala tu rahmat, budak lah kapun ni jadi orang berjuruh-juruh, jadi para ulama, jadi hufazul Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran Taala, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam satu ayat. Allah Taala kata walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jikalau di kampung mana, di qaryah mana, di suatu tempat mana, amanu, orang-orang beriman kepada Allah, orang percaya pada Allah, dia ikat hati dengan Allah, dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dia yakin dengan para malaikat Allah, dan dia yakin dengan Quran yang Allah Taala turun, wattaqau, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan wari jawab ta'ala fatahna alaihim, nescaya kami akan buka di atas mereka itu. Allah Ta'ala kata kami buka kan kah? Barakatin minas samai wal ard, yakni keberkatan daripada langit dan bumi. Bumi sini tumbuh dengan 2 kali setahun. Misal kita kata, dia pak demo buah tak buah tempat ni Tuhan buah dia 2 setengah dalam masa setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kadang-kadang dia pak demo habis, dia pak kita batu bunga. Harga mahal. Ini orang panggil barakatin minas samai wal ard. Siapa dia nak keberkatan, siapa dia nak kebaikan, siapa dia nak pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kampung kita kena sedekah. Kampung kita kena banyak orang beriman kepada Allah. Kampung kita kena banyak orang takwa kepada Allah. Di mana saja kampung itu orang panggil ada keberkatan daripada Allah. Ibu apa? Kalau kita di kampung kita selamat, anak-anak muda kita selamat, budak-budak jadi orang saleh, kemudian kita orang kampung sana itu kena pakak beriman, pakak ngajak pergi pada masjid, anak-anak kita kena hantar pada tarika, anak-anak kita ngaji tarika, mana tak sepahal kita kena wispahal. Dan kita tengok banyaklah amal pergi jalan Mekah baru ni. Sebab apa? Mekah ya berkah. Sebab apa? Madinah ya sejuk. Ibu apa? Ibu apa batin diri? Sebab apa di Mekah saat itu dia selamat, dan pula dia tu dikatakan berkat sangat-sangat di Mekah. Kenapa ibu apa? Di Mekah kita tengok ia selamat. Dan Madinah ia berkat. Kita pergi sapa Madinah dia sejuk sebab kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mana banyak selawat dah Nabi, orang ni sejuk. Orang mana panah-panah baca selawat banyak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Orang mana panah pedih, orang mana duk tak sedap, orang mana rasa panah lah keluarga, baca selawat banyak. Patut kalau laki bini jadi panah saya semua, bini baca ni tengok. Kalau dalam rumah tangga kita dah jadi pecah, anak ada nak kecek herak selerak apa dah. Kalau tu laki dengan suami, ayah dengan ibu dah jadi pecah, anak pasti ia jadi satu kara, jadi penyakit, kadang-kadang penyakit sensal, kadang-kadang ia serabu, kadang-kadang anak tu ngaji tak oleh dah. Dan ayah dengan ibu jadi beragai, ayah dengan ibu jadi pecah belah, ayah dengan ibu jadi selerak tak apa, anak tak ada kena kecek. Orang panggil budak ni, ada budak orang panggil dikmi panha, ataupun budak ni orang panggil ngaji dia punah dah. Sebab tu nak pesan pada ibu apa, kalau dalam rumah tangga kita jadi berpecah, dalam rumah tangga kita jadi berbalah bantah, dalam rumah kita jadi panas, dibaca ayat ni pun dah berat. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lalu siapa anak jadi panas, ataupun tok lelaki jadi panas, ibu kalau misalnya bini kita jadi panas, anak kita jadi panas, baca leberah kita nak baca ayat ni berapa? Baca ayat mana? Ayat hak Allah Ta'ala baca pada Nabi Ibrahim dan hajar Nabi Ibrahim. Mana ketika Nabi Ibrahim dilontarkan oleh Namrud masuk dalam api sekat langit. Dengar kisah ni lah.
Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, dia pergi pancung ke tekak-tekak berhala, dia pergi kerakkan kepala-kepala berhala. Kemudian Namrud san itu suruh igat Ibrahim, suruh lepas masuk dalam api segerak langit. Kemudian Namrud san itu laknatullahu alaih, dia kumpul tentera, suruh akutkan kayu-kayu api untuk nak membakarkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab Ibrahim saat itu buat kheanat kepada berhala-berhala dia dan kheanat kepada tentera, Tuhan bagi mereka. Apabila Nabi Ibrahim AS diputuskan akan dia, suruh kheanatkan masalah lah, suruh hamga, lepas masuk di dalam api sekat langit. Ya wak bau ciding, dia panggil bahasa Arab panggil menjanit, buat apa? Dia panggil menjanit, dia wak bau yang panjang, sebab lepas itu tak ada api sekat langit, no, dia wak bau besar. Wak bau besar, wak ciding besar, tak Nabi Ibrahim atas tu, patut bidah nak masuk api. Kemudian hari nak bidah tu deh, neng dengar molek. Dah ibu apa cuba perhati molek ayat ni, dah patut ibu apa ibu aman. Jadi apabila bidah saat itu masuk dalam api dah, nak bidah tak boleh, tak pergi bidah tak pergi. Apabila bidah tak pergi, maka tuk nujung bagi Namrud kata nak. Tuk nujung bagi Namrud kata, ya tuanku, yang kata Ibrahim ni nak bidah masuk dalam api tak boleh dia kata. Illa malaikatnya nak bidahkan Ibrahim masuk dalam api salah satu saya, yakni kena panggil ayah dia Azar, mari masuk dapur tangan sikit dengan tentera-tentera. Selama mana Ibrahim nak bidah Ibrahim masuk dalam api sekat langit, kalau tak masuk tangan bagi ayah andanya, tak masuk tangan bagi ayah nama Azar, bau ini ciding ni akan tak bidah untuk Ibrahim nak masuk dalam api. Selalu itulah Raja Namrud saat itu panggil ayah Ibrahim yang bernama Azar, suruh marikan pergi bau ini untuk negara bidahkan bau saat itu masuk di dalam api. Apabila Ibrahim saat itu dia saat itu apabila dibidah, apabila ayah dia terpegikan bau ciding saat ini sekali dengan tentera bagi Namrud, maka bidah masuk di dalam api. Kemudian Jibril saat ini buat apa? Apabila Ibrahim masuk di dalam api saat itu Jibril turun mari ke langit tanya Ibrahim, ya Ibrahim, apanya pertolongan engkau nak minta pertolongan? Apakah engkau nak minta musaadah daripada aku? Gapo yang engkau nak, hai Ibrahim? Ibrahim kata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam duduk di dalam api yang dilontarkan oleh Raja Namrud, maka Jibril itu, hei Ibrahim, gapo engkau berseru dan apa engkau berhajat kepada aku tolong engkau, hei Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Memadu akan daku, mencukup akan daku oleh Allah. Ku cukup dah dengan Allah, aku pandai dah dengan Allah. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik orang yang menerima wakil ialah huwa, ia Allah. Ni doa Nabi Ibrahim ketika ia duduk di dalam api yang dilontarkan oleh Namrud. Kemudian Jibril mari tanya, Ibrahim, apa perlu pertolongan? Apakah akan lebih tolong? Ibrahim kata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni doa Ibrahim. Sebab itulah kalau siapa dia buat amal doa ni, golek ke orang ni nak lepas daripada bala-bala petaka. Kalau demo niat deki ke nak niat tak baik, kalau orang ni dia buat amal sikit nak lepas maya, boleh 11 kali, insya-Allah orang ni akan lepas daripada bala-bala petaka. Ketika tu juga Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim duduk dalam api tu dah, Allah Subhanahu wa taala kata pada api tanah, ya narukuni bardahu wa salaman ala Ibrahim. Ni Tuhan kata pada api ketika Ibrahim alaihi salam duduk dalam api, malaikat Jibril mari tanya, hei Ibrahim, apa perlu pertolongan? Apa perlu bantuan? Ibrahim kata, hasbi Allah, mada akan daku cukup aku ni oleh Allah, aku cukup dah dengan Allah. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang mewakili ialah Allah. Kemudian lalu itulah Allah Subhanahu wa taala katana, ya narukuni, hei api yang duk makankan Ibrahim ni,
Kuni adalah engkau itu hai api, jadilah engkau api, bardan wa salaman ala Ibrahim, jadi sejuklah engkau hai api, dan pula mensejahtera engkau api di atas Nabi Ibrahim. Sebab itulah Nabi Ibrahim duduk dalam api ketat. Makan wah angung belah-belah, makan wah inak belah-belah, lepas tu duduk dalam api tu duduk ketat. Api ketika ni hak panas, gi jadi sejuk. Lepas tu nak kata ayat ni banyak ke kalau orang kena api, lepas tu kalau tuk bomo hak besing wak berarti apa? Wak sirih pini. Amo besok pergi satu hari tu nak yati pakai ayat ni. Satu budak kena toleh di punggung. Budak tu umur lebih kurang 2-3 orang, budak lek lagu 9. Ayah dengan ibu ni duk buat toleh pagi-pagi, kena ada tepung toleh ni. Kamu tak kenal kapung ke tepung koleh. Orang lain ni tak kenal no, tepung koleh. Gapo dia koleh. Ya kenal apa? Ya kenal gapo orang panggil ada jual trik dulu dia panggil kubak guling. Ya kenal kubak guling. Ada jual ke masa tu di kedai apa? Di kedai Minggu. Di besar kawasan tu. Orang panggil kawasan ko Pamengansi tu. Dan benar-benar lah kubak guling. Lagu mana kubak guling? Dia mau kubak guling, kena tepung koleh tapi kubak guling panggil. Kubak guling. Patu budak ni ayah yang dengan ibu ya, dia buat koleh pagi-pagi, pas sudah koleh tu ya kita boleh nekah. Boleh nekah tok situ tu dah. Anak ia tu mari duduk dalam nekah pun koleh tu. Dia nampak sepuluh gapo tak tahu anak dia mari duduk dalam nekah tu tepung koleh yang menepuh habis di punggung. Menepuh habis di punggung budak tu jadi panas, jadi punggung sana jadi tubi air nacu, tubi air dah. Duk panas duk wih teriak kuah sakit panas. Panas tepung koleh tu panas api. Lepas tu hari tu nyanyi ke budak doa mau pun dah hajak tu rumah sore. Gi jumpa dengan tok bomo sore sebelah balik Kota Baru. Lepas tu budak tu duk teriak tak ada berhenti dah lah. Tak ada berhenti. Kuah teriak ledulah. Sakit deh. Nyanyi ke budak. Wak kena habis dah. Di punggung tu menecu habis dah. Tubi air habis dah. Menepuh. Lepas tu lagi motor bomo sebelah balik Kota Baru tu. Dia buat sirih pini berapa. Nak kata ni. Dia buat sirih pini, dia siup di sirih pini. Ya siuk sirih pini kita dengar macam mana? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kita duk tepi tiba apa? Wasa tu buat sejuk. Buat sejuk keberkatan ayat-ayat yang dia duk beramal lama tu deh. Wasa tu dekat kita wasa sejuk kita apa? Pamudak tu pa biar dah. Ya ambil pini sirih pini tu, ya siuk di sirih pini. Ya dia bacalah kata-kata dia tu. Asal tanah klik tanah, asal bomin klik bomin kata cara ya. Pati sebut ayat tu ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim siu. Patu dia momoh si pine tu dah. Ya gi semua di punggung budak sani. Budak ada teriak tiba apa? Dia teriak kuah ni dah. Senyap. Boleh hidup. Boleh duduk dengan panas koleh sani boleh duduk pun. Ni nak ayat kata, hama nak ayat soalnya, kalau le rumah tangga kita panas se. Anak kita jadi panas se. Anak tino kita jadi panas se. Anak jatuh kita jadi panas se. Ataupun tok lelaki kita jadi panas se. Puyuk tak boya jadi tak burung, terbang hama. Puyuk tak boya tulis teracara ke. Hari ni minggu ni puyuk jadi tak burung, terbang nak minggu hari. Ke sana dapur. Bagi baca ayat no, hafal tino. Kalau jatuh pun lupa. Kalau bini kita panas, saya baca ayat ni. Baca lah berah. Dah baca lah berah nah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah dulu. Ni bapa nak royak, nak hajar kepada ahli kampung, kepada fuak-fuak kita pendengar, daripada hadirin hadirat semua. Jadi kenapa banyak musnah, banyak masalah di kawasan kita, di kawasan Taning Jalan ni banyak masalah. Banyak masalah. Hari-hari, minggu-minggu. Tak cakap habis-habis, masalah banyak sekali. Lekapun kalau mau tanya saya, pasti kena ada masalah. Cumanya nak royak tak saya royak tu ya. Ada berlaku masalah sikit sebanyak panas saya rumah tangga, panas saya dengan tok lelaki, bini panas saya dengan tok lelaki panas saya dengan bini, kadang-kadang panas saya dengan anak-anak tak reti dengar. Banyak masalah ada berlaku.
Tapi minta kepada fok-fok kita semua ni, ibu-ibu dan ayah ni, hadirin hadirat ni, dia buat amal ayat ni. Kalau rasa panas saya tak nak pergi cari bapa payah. Nak cari bapa payah susah sikit lah nak pergi cari tu. Kadang-kadang bapa tak luar, kadang-kadang bapa luar. Ada. Pak kita pergi baca lah berah, baca Fatihah. Baca berah kita nanok tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat molek. Ya Allah, ya Ilahi, ya Tuhanku, dengan berkat Fatihah ini mintalah membuka kalau tok laki, kalau bining pun bining, kalau anak pun anak, minta bukalah mata hati dia jalan-jalan yang terbaik, jalan-jalan yang comel, mintalah membukalah hati tok laki ku wisjuk. Lepas tu baca ayat ni. Dan baca ayat kursi boleh sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lepas tu siapa wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya Allah, tolaklah balaku, bala anakku, bala isteriku, bala tok lelaki aku ada jadi panas dalam rumah tangga, siup masuk dalam berah tu. Lepas pada tu baca nak ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Siut tu lah berah. Kalau la ala ai. Ya Allah, ya Ilahi, dengan berkat sebab ayat Nabi Ibrahim ini, mintalah mesejuklah hati suami aku, minta sejuklah hati anak-anakku, semacam mana Allah Ta'ala mesejukkan api ketika dilontarkan oleh Namrud masuk dalam api itu sejuk lebih pada apa-apa. Siapa Nabi Ibrahim tersejuk. Kalau ada panas dalam rumah tangga, kalau ada panas dalam anak beranak, kalau panas dalam anak itu, buah ni buah apa? Ni nak awi kepada orang kampung perak dah. Lepas tu pergi wakmah. Apa wihat tu lepas tu kita nak stopper dalam kampung kita. Kita nak bina tadika kita. Mana perenik orang kampung terhadap tadika. Ibu bapa satunya, tok guru tu. Ustaz-ustaz tu amal nak pesannya kena ada tik amalan. Ustaz-ustazah tu kena ada tik amalan. Nak buat lagu mana nak wi budak tu dengan kata. Nak buat lagu mana kita ajar modal kilik ustaz dan ustazah kena ada tik ilmu batin. Learning orang learning buat apa banyak ilmu zahir saja. Ilmu batin tak ada. Ilmu ada dua. Al-ilmu kismani, ilmu zahir wa ilmu batin. Tapi di hari ni orang-orang kita learning ya banyak ngaji ilmu zahir, ya reti bab fiqh, ya reti bab sahlah, bab bata tak bata, bab haram dan halal ya reti, tapi bab hati ni ya tak ada. Ilmu batin ya tak ada, ilmu dalil ya tak ada. Sebab tu kita kecek gapo orang tak dengar, sebab tu budak kita kecek gapo budak tak reti, sebab kita tak ada ilmu batin di dalam kita. Zikir kita ada gedak, amalan pas maya kita ada gedak, doa-doa nak wi budak dengan kata ada gedak. Hak ni nak pesan kepada ustaz dan ustazah dan pemimpin-pemimpin kampung, nak wi anak-anak muda kita, nak wi budak-budak tadika tu jadi stopper, budak-budak tadika tu jadi berjuruh. Lik-lik tok guru pun kena pakai sifat-sifat yang terpuji. Mana sifat yang terpuji, mana sifat yang tercela, mana wi sikit-sikit. Banyak orang kita tak khabar diri, ibu bapa. Mana sifat hak syarat elok, mana sifat hak syarat kenik. Li hari ni banyak kita dok pakai sifat hak syarat elok. Banyak hak syarat tak berkenik, hak syarat beci tapi kita dok pakai. Mana sifat hak syarat sani telok? 7 perkara. Amo nak uri dengan cara ringkas. Perhati bab-bab ibu bapa dan adik-adik semua perhati molek. Tama dia kalau tok guru duk pakai sifat ni, anak murid dia takjuh dah. Kalau tok guru duk pakai sifat ni, pemimpin kapur duk pakai sifat ni, ahli kapur selerak dapat dulu. Kalau kita tahu, kalau kita pemimpin,
daripada ustaz dan ustazah, daripada imam dan khatib dan bilal. Tak duduk pakai sifat ni, ya selagat tabah ke bawah selagat. Amma nak buat misal. Ni, kaki baju ni. Ni. Kaki baju ni tu guru biasa buat pisah. Kalau kaki baju bawah kita pun tak betul, kita tak ada kena angin atas nak betul. Kalau radak-radak pemimpin, dia selera, tak ada kena angin ahli kampung nak betul, tak ada kena angin tarikan nak betul. Ni mana nak cecah semua ni, belalah kita katak-katak sikit, bukan katak nak mati, pound dah ni. Nak katak kagak itu baik sikit. Dia mau kata orang apa duk takir emosi ni teruk ni. Tak ada nak takir, tak ada niat takir. Nak katak kagak itu baik, patut nak tengok baru je baru kat. Kalau besi, kalau kita tak katak, jika nak sampai cak baru, dia tak lekat, dia gurung pula. Kagak dulu tahu tak habis. Kalau seming, kalau kita nak sampai mula, kena pokok tu, mula cak dulu, baru nak sampai baru dia lekat. Orang kita macam tu, kita nak buat baru malam ni. Lepas tu nak buat baru, kalau tak molek nak katak tu, nak sampai cak baru nak lekat ke lampu. Macam dia sifat-sifat syarat Allah apa perkara? Pertama, hubbud dunia. Kasih dunia. Oh, kasih ke dunia lah dah. Dekat-dekat nak mati buat kasih dunia kau ada satu buat cik tu dah. Ya kebun banyak le ni 100 rak kebun ya. Le ni 100 rak kebun ya. Kata nyodok ayah kata ngana kata kubat teruk dak kata nyodok kata maikot ya aja. Dan mak kata cik mucak cik la ilaha illallah. Hei, kebun kulit nun dia mau cara lagi. Dekat nak mati dah. Dekat nak mati dah mata mengucap cik la ilaha illallah. Hei, rumah pintu pergi kutip duit lagi tu. Sebab yang hidup tu kasih dunia dah. Hubbud dunia sifat dicelakan oleh syarak. Syarak ni unai dekat. Syarak Allah Ta'ala ni yang benci tak kena kepada orang kasih ke dunia. Dunia ni kita duduk dalam dia ni buat apa ni kita duduk dalam dunia ni. Semua kita duduk dalam dunia, tapi jangan dunia masuk dalam hati. Supaya wak banding supaya kapal air yang nak jalan tengah laut. Jalan tengah laut. Tapi syarat kapal nak boleh jalan dengan sepenuh, jangan air laut tu masuk dalam kapal. Kalau air laut masuk dalam kapal tu tenggelam. Kita lah ni nak pergi ke akhirat, kena jalan dalam dunia. Jalan atas dunia. Ambil apa yang kita perlu atas dunia. Lepas tu kita ambil lah guna. Mana duit kita ambil guna untuk akhirat. Lagi pula harta kita ambil guna untuk akhirat. Masalah kereta kita guna untuk pergi mengaji. Kereta kita guna untuk pergi belajar. Ada lagi pula harta kita guna untuk masjid. Harta kita tolongkan tarikah. Harta kita tolongkan ustaz. Harta kita tolongkan ustazah ngajar tarikah. Hari panggil dunia yang kita buat untuk akhirat. Dunia ni semata-mata kita tengok ya dunia, tapi kalau kita buat untuk akhirat, dunia ni nama zahir yang kata dunia, hakikat dipanggilkan akhirat. Duit kita guna tarikah, duit kita jadi akhirat. Duit kita guna untuk masjid, duit kita jadi akhirat. Kereta kita buat orang ngaji bab Espanyol, kereta kita jadi akhirat. Kereta kita ada kita buat tolongkan agama, kereta kita jadi akhirat. Tapi sifat kasih dunia kita buat. So, apa nak bila? Sifat hak syaruk tak berkena kasih ke dunia. Satu hari mau nak ajak cerita satu ulama di Syam, ulama di Suria tempat mau ngaji. Satu tu guru ni dia tu lah zahid dunia, tengok zahid tu dah. Tidur atas tikar taman, tua atas belakang pun nampak jadi keping-keping bekas batai taman. Baju pun cari-cari gobek-gobek pakai. Kemudian dia pesan kepada anak murid, dia kata, "Hei ya muridi, ya talibi, apabila pergi Baghdad, pergi kepada Iraq, kalau menjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku royaknya kepada engkau, aku katanya Assalamualaikum kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Ni dengar molek ibu apa cerita ni, mau nak royak sikit banyaknya daripada tok guru di Syam ataupun tok guru dari Arab. Tok guru ada di Syam ni, ada di Suria ni pakai garik-garik gobek-gobek. Kalau kita tengok udah nampak tak yah su kita dulu. Amo biasa ngaji ko tak yah, paham biasa tengok tak yah, baju yang molek-molek guting-guting pi jadi bulu pi. Tak yah su kita buat sini kena tak yah su. Nah, kena tak yah su. Tak yah su ni orang berkah, orang alim, alama, al-fadil, orang yang alim sangat ta'alim, lagi pula ar-wari'u, sangat-sangat wara'. Baju ya, kita tengok ya pakai baju
Baju molek, baju kerak guting jadi pok bulu. Dia tak senya ke dunia. Baju pakai baju kayak cola, piah dah sadar tak apa lah ya. Kain pas ye, ada kalau pas dah bahu kan dia jumpa dah kopi tak suka tu tubuh deh. Tamada, warok, zahid, lokoh hati daripada dunia. Ya tak say pada hubbud dunia. Ya nak buat tu baik. Ya tak ambil sifat ni kepada dunia. Tu yang tamada. Kemudian Tok Guru hak di Syam ni, dia kata, ya muridi, mugi kepada Baghdad. Apabila menjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia katakan Sultanul Awliya. Orang panggil raja bagi segala wali-wali. Aku king saleh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila murid dia jalan-jalan, zaman dulu jalan dengan unta, jalan dengan kuda, zaman dulu kereta lah ni tak ada. Tak ada kereta lagi Arab dulu. Ada kereta kuda, kalau mau kita kereta lemu. Kereta kuda, kereta unta. Jalan. Pak Baghdad dengan masalah Syam ni beribu kilo. Jalan lagi. Jalan lagi sampai di Baghdad kan ni. Ada satu majlis orang panggil Majlisul Ulama wal Wuzara. Yang ni siapa orang panggil perhimpunan hari itu. Perhimpunan daripada para ulama Baghdad. Para ulama yang besar di Baghdad. Baghdad kita harap. Lah ni orang panggil Iraq. Kalau dulu kan panggil Baghdad, situ Pak Cabai 3, Sungai Nil pergi ke Mesir, Sungai Nil pergi ke Sudan. Baghdad ini tempat para ulama. Di sini tokoh-tokoh ulama yang paling banyak sekali. Dulu dikatakan paling ulama yang banyak sekali. Karena Al-Imam Syafi'i rahimahullah ngaji sini. Imam Syafi'i masa umur 12, dia mutak dia jadi mufti. Boleh petua masalah dah. Quran lepala dah Imam Syafi'i umur 12. Jadi mufti. Orang boleh tua hukum-hukum yang kita duk bawa mazhab Syafi'i ni. Takbir ba'ning, usalli fardhu subhi ba'ning, takbir lagu ning mi asma'il lagu ni. Ni mazhab Imam Syafi'i. Imam kita umur 12 boleh jadi mufti di Baghdad dah. Baghdad ni ulama yang besar banyak situ. Ulama besar lama. Dia kata kitab ni siapa berjuta-juta kitab yang dikarankan oleh ulama Baghdad. Kemudian Tok Guru ni dia pesan nak murid dia, apabila mungkin di Syam, mungkin di Baghdad, mungkin saleh gatik kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata aku king saleh. Kemudian anak murid dia siapa di Baghdad? Apabila siapa di Baghdad, apabila siapa yang majlis ulama wak perhimpunan daripada wuzara, daripada muteri buat perhimpunan di Baghdad. Hari tu dia pun masuk dalam majlis tu. Pun kita ni lah ramai-ramai perhimpunan ni. Kita tengok pak tu dah. Nampak di mata tu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tu dia kata jangok Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir jangok, comel, orang hebat, pakar hebat, jangok, comel. Pasal tengok Tok Guru yang duduk di Syam ni, tu tamada, kopeh, pakai baju pun selerok, jinjak sini jetak teng baju, tak ada rosak. Baju yang riang. Lepas tu dia tengok, kok mana? Tok Guru goyak kata, Tok Syekh Abdul Qadir ni, orang tak ada kasih ke dunia, orang tak ada sayang ke dunia, orang tak ada dunia oleh hati. Kerana aku tengok Tok Guru ni lah nampaknya, pakai baju pun, cari-cari gobat-gobat, tidur tak tika pelepah tamat. Aku tengok Syekh Abdul Qadir ni, ngah jangok, ngah hebat, ngah cuti. Lepas kok mana dia tak kasih dunia? Ya klik mari. Ni. Klik mari daripada Baghdad, mari klik Malaysia. Ya royak kata, ya tuan guru Syekh Abdul Qadir kisaleh kepada engkau, ya kata. Paharan nanti mau tengok Syekh Abdul Qadir. Dia kata jangok hebat, cuci bersih, nazif bersih. Paharan tu kata dia sana itu, dah orang zahid dunia zahid ke mana? Tengok untuk guru ni semua seng lah kata zahid dunia. Tengok duk ya kopi, ya kelopok dah. Lagi pula pakai baju cari-cari. Dia kata ya murid. Mung tengok Zuhir ya tu Syekh Abdul Qadir Jailani, dia saat ni tu nampaknya jangok, nampaknya cuci, nampaknya hebat, tapi dalam hati dia sikit pun tak ada dunia, sikit daripada besar biji zarah tak ada dunia, hubbud dunia tak ada sikit apa dalam hati dia. Tapi aku sungguh tak tidur tak batai tamak, tidur tak tika tamak, pakai baju gobek-gobek, baju yak seroyong dah, yak seroyong.
tapi aku penuh hatiku dengan hubbud dunia, kasih ku dunia. Mu tengok zahir ya Syekh Abdul Qadir, aku ni penuh dengan kasih ku dunia. Ibu apa? Orang kasih ke dunia klik ke akhirat esok susah sikit. Dah. Lepas tu siapa dia nak teriak akhirat banyak, dunia suka banyak. Kalau siapa dia nak suka akhirat banyak, di sini kena teriak banyak. Teriak banyak waktu malam, ya Allah, ampun dosaku. Allah, ampun dosa anakku, ampun dosa isteriku, ampun dosa pok-pok dah. Alika aku minta teriak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, orang mana banyak teriak di atas muka bumi, akhirat esok Allah Ta'ala wik dia seni banyak, suka banyak. Yang kedua, sifat yang Allah Ta'ala suruh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh dalam hati kita kepada dia. Yang keduanya, tamak. Apa? Tama'un. Tamak. Yakni, orang panggil tama'un. No. Tak cukup. Ada 100 ra, nak 100 ra pula. Ada 200 ra, nak 200 ra pula. Ada setengah bukit, nak setengah bukit lagi. Lu kecek banyak mudah-mudahnya. Kham, luk, ma, lopo, tema'a. Kanak banyak pada dunia tak cukup-cukup, tak padai-padai dengan apa yang Allah Ta'ala bagi ke dia. Okay. Banyak tak pok tema'a di hari ni. Allahu Akbar. Banyaklah tema'a. Banyak pok-pok kena tipu kepada orang. Banyak orang duk main gapo kecek mudah-mudahan ni hadap kenanya gamai apa? Main gapo orang panggil kecek mudah-mudahnya orang panggil duk main teh, duk main duit tu, duit gapo orang panggil. Banyak kena duk tipu pokok kita lalan kita khabar kita. Duk main duit gapo orang panggil. Itulah dia berkata duk menego mah tak menego mah tu ada mah lik Malaysia tu tunggu duit 1,000 300,000, nak duit sebulan 10,000 atau 7,000 dah. Deh, banyak ni pok kita nak tipu, pok kita nak tahu tak atau pok kita nak tipu apa 1 juta dah 3 wilayah ni. Orang tipu kita dalam 3 wilayah ni dia memiliki duit pok kita semua 400 juta, 400,000 juta semua dalam 3 wilayah ni. Yang panggil apa? Main ke apa? Dia tak ingat dah orang panggil haluso. Banyak ni pok kena luso pergi rumah mall ni orang Tino sebelah lip tani. Lek malam tu dia duk main telefon back ni, lepas tu duk main telefon duk kecek dengan orang satu orang. Oleh sebab tu nak pesan kepada ibu bapa semua, adik-adik semua dah. Learning orang kecek dengan telefon ni kena ingat sikit. Kadang-kadang orang tu main kita, bol kita tak biasa tengok. Bol ni kita tak biasa tengok, tak biasa kelik. Payah tu kita pun rasa tertarik dengan dia. Kecek dengan dia, rasa nak jumpa dengan dia, rasa nak duit dia. Kerana di dalam telefon demo ada siasat. Ada masalah benda pelik-pelik apabila kita dengar suara dia, rasa terlekat di telinga, terlekat di hati, rasa nak duit dia. Baru ni orang lek tani mai jumpa dengan mak bapa, minta tolong doa ke amba sikit. Amba duit demo 1 juta duit. 1 juta kau ibu apa? 1 juta. Orang siap dah, apabila sudah orang siap dah, khabar pak teriak, tengok akar tu orang widam mau dah 1 juta. Lah ni banyak ni masalah telefon ni kena ingat. Apa ada duit dalam banci, duit ada dalam tanakan. Kadang-kadang dia mau gapo sek masuknya dengan masalah telefon kecek-kecek dengan kita. Kita rasa jatuh hati kecek orang ni kuasa jalah hatra orang tengok aja tak orang buat kerja tu kerja ni. Apa yang nak wis bulan banyak ni. Khabar-khabar orang saja tak tahu ibu duk mana, tuatung duk mana. Habis dah duit kita 1 juta, habis dah duit kita 200,000, 300,000. Kita tahu tak dia mau tipu kita dalam 3 wilayah ni dengan masa lusa ni 400,000 juta lebih dalam masa sekitar 10 tahun mai ikut ni. Buat apa kena tahu je lah. Adik-adik semua nak main telefon pun beringat sikit nah. Bapa nak besar banyak dah. Orang duk kena dalam telefon duk kecek turun gih. Duk kecek tinggal tok lelaki, kecek pak tinggal bini, kecek pak pecah rumah tangga dengan sebab telefon ibu bapa. Ibu bapa kena ambil tahu telefon ni ada gapo ratik dalam telefon ni ada menapa ratik. Sebab tu jangan kita dengar, kita kecek dengan tak tahu gana, takutnya rusak kita dan ibu bapa dan anak-anak kita tu. Temaah nak pada banyak, patut banyak orang ada kena masalah lusul dah ni. Pok pucakan, pok lagi pok kasihan, banyak sekali duk kena masalah lusul.
Kena tipu dia orang, dia mau ambil duit kita, gimik saja-saja kita nak tarik klik mari tak boleh dah, kena tipu. Ya banyak, ya tukar mata, tukar hatu, tukar ni bersak tu bersak ni, bersak tu bersak ni. Siapa beritahu? Baca boleh nyok ni hawi. Masalah kafe. Dia mau hidup, dia mau ambil duit kita kat duit kita tu. Mata janji ambil 1,000, dia mau 10,000 sebulan. Dia mau sungguh duit kita ada, dia mau 100,000, dia mau 10,000 sebulan ni. Ada demo 90 lagi, demo 20,000 2 bulan, ada lagi 80 demo 3 bulan 4 bulan, demo kanak kita pun kecek, ada bawah kita apa orang kecek hantar duit, khabar-khabar, ya tarik lari perak tu ni buah pok kena khabar gok kita gopoh duk berlaku di kita, patut anak-anak cucu kita kena jaga dengan doa sama buah pok bapa nak tidur kena doa untuk anak, doa untuk kita, doa untuk keluarga, untuk ahli kampung, muslimin muslimat, kita kena doa semua. Kalau Nabi kata ad-du'a silahul mu'minin, ad-du'a silahul mu'min, bermula doa ini alat senjata bagi orang mukmin. Dan Nabi kata pula ad-du'a mukhul ibadah, bermula doa ini dikatakan jawa otak bagi ibadah. Bermakna kata orang mana semaya tak berdoa, makna ibadah orang ni tak ada otak. Nabi kata ad-du'a mukhul ibadah, bermula doa ini otak bagi ibadah. Bermakna kata seorang kalau ada kepala, kalau ada mata, kalau ada telinga, ada mulut tapi otak tak ada, memang kata supanganmu tuai jangok, tuai comel tapi otak tak ada. Patut orang ibadat semaya tapi tak ada wirid, tak ada doa. Salah dalam ibadat dia tidak ada otak. Hidup tak? Hidup. Sempurna tak sempurna. Orang ni tuai jangan ambil kepala, suk kaki, hidung, mata, mata tajam, bulu mata letik tapi otak tak ada. Jangan ada orang ni. Tak sempurna walaupun dia jangan. Doa banyak berapa? Di akhir-akhir zaman ni, lepas tu kita takut sampai hari tu kita tak hafal lagi ni. Satu hari tubik asak lai muka bumi. Tubik asak kata setengah ulamanya sampai masanya berbulan ataupun 15 hari. Sama-sama kita nak tengok gimari tak boleh. Tubik ke asak dalam muka bumi, tubik kata ad-duhan, tubik asak di muka bumi. Sama dia di antara kita nak tengok gimari tak boleh, tak nampak gimana. Dana gelak tu lalu ni asak ni, dana banyak tu lalu asak ni. Tubik ad-dukhan fil ardi, asak tubik di dalam muka bumi ini. Sama kita nak tengok tali pagi kita buat kereta tu hujan tu lebak, kapuk bergelak, tak nampak batas Satu hari akan tubik dukhan, tubik asak dalam muka bumi. Sama kita asak ni tu nak kecek, nak tengok muka tak boleh. Kama dia asak ni masuk dalam hidung orang mukmin, masuk ke dalam perut orang mukmin. Orang mukmin sekadar dia nak jadi bersing, cium, bersing, bersemung, demi semung kadar tu. Tapi kalau asak ni dia masuk di dalam perut bagi orang kafir, maka orang kafir saat itu akan mati. Orang kafir akan mati apabila siapa ketika tu asap masuk dalam perut orang kafir, maka mati. Dan kemudian kita kena sapa dan kita kena tengok satu hari benda tu apabila asap tu dalam muka bumi, nak tengok gimari tak boleh, masuk dalam hidung orang mukmin, masuk sapa dalam perut orang mukmin tu demi semua, pada demi semua. Tapi apabila masuk dalam mulut dan pula perut bagi orang kafir tu jadi mati dan sakit perut, bekak perut, mati. Dua, tamak ke dunia tak habis-habis. Khamluk, sebab apa kita khamluk banyak ni, sebab terjadi selerak di dalam penega selerak di dalam kehidupan, selerak di dalam masalah rumah tangga sebab lupa berdoa. Yang ketiga, asap deki kuat. Di hari ni aku tengok menega kaya, aku deki kamu. Di hari ni mu buka kedai maju, aku tahu kau yang ni tahu nak keluar. Menega kaya aku tak atur jingga buat ifrit. Menega kaya kalau buat nega lah ni banyak ada duit dapat kedai. Ni buat nega ni. Ni yang kata sifat syarat tak kena, syarat kelak ialah hasad deki. Cari saya ni banyak sekali di antara sifat-sifat orang Melayu kita. Di antara sifat-sifat orang tempatan kita, tengok demo ni nega jaya.
Satu hari, bapa kita nego bau ni boleh 5,000 sehari bapa. Bodoh boleh kedua tu. Tak ada seorang apa, seorang buta tak masuk. Hari ketiga ada 4-5 orang tak agak lagu mana. Tengok bagi sok buka pintu pak tak ada duit tak pakai kedai. Ada duit tak pakai kedai. 4-5 keping, 10 keping, 5 keping, 10 keping. Hari-hari duit ada dapat kedai. Gapo dia ni? Dia mau tengok buka dah kedai. Buka. Kan aku tengok kedai mau katuk sama ni. Tu jin duk jaga tak pakai daya. Duit tu ke? Duit tu isyaratnya nak pergi kedai tu pecah belah, nak pergi kedai tu tergatuk, nak pergi kedai tu panas dek. Orang tengok tak nampak kerana jin duk jaga tak pakai daya. Ni fok nego banyaknya timbulkan icari saya, timbulkan sifat hasad, hak syaruk tak kena sifat yang ketiga, hasad deki. Cuba tanya fok nego. Kadang-kadang duit keping, duit zaman dulu. Duit zaman dulu, duit keping, duit kau, duit 10, duit 5. Kadang-kadang duit pesen unggal, pelat-pelat. Kadang-kadang dapat rumah tu ada dengan tulai lembu. Kadang-kadang ada dengan tokau batu. Ni orang panggil isyarat, orang panggil cari saya. Patut permainik dengan jin dan hatu dan syaitan yang duk jaga dapat kedai. Ni berapa? Nah, amak kecek ni nak kecek hak benda sungguh duk berlaku tempat kita dia gini. Patut nampak kita pakat-pakat beki, jangan nak pakai sifat ni. Syaruk tak berkeni, syaruk tak setuju, syaruk tak suka dengan sifat ni. Patut kalau ada lah diri kita masing-masing, kita bertaubat dengan Allah, kita buat tu baik banyak. Buat mana wayak sikit baru ni tu. Dah sebanyak lah minggu lepas baru ni tu dah. Dah bukan kata nak kusna ke apa tak ni. Nak royak benda tu berlaku nak minggu duk jumpa dengan hamba ni. Minggu lepas baru ni kita ni rasa nak mutah. Kerana hari ni kita rasa nak mutah, rasa beralung perut weh. Payah puah untuk sakit luar tu ramai berpuluh-puluh beratus-ratus. Lepas tu dah, kerana rasa nak mutah. Hari tu barang semua banyak doa. Barang benda sihir-sihir ni banyak. Barang sihir-sihir pok kita duk mari, kita duk mari rumah tu nak hari minggu tu dah. Banyak benda cuma doa. Sebab tu icari saya ni sifat yang tiga Allah Ta'ala tak berkeni. Kita kena buat tu baik. Kalau kita nak berjaya lah kampung kita lah rumah tangga kita kena buat tu baik benda ni. Kalau kita ada sifat ni, Allah Ta'ala tak beri murah rezeki kita ibu apa. Kerja tak nak tagih. Kalau kerja gapo pun kau jatuh. Kalau buat nego jatuh nego. Kalau buat kerja kebun pun jatuh kebun. Kalau buat nego, buat gapo semua tu heavy jatuh. Kalau kita ada sifat cari saya ataupun hasad deki. Yang keempat sifat ria. Ria, gapo ria? Buat amal nak tunjuk orang. Sekar duit 1,000 koyak temeh. Temeh turun tanah dak pepai dak pepai elok kata kita ni Muhammad bin Allah dah sedekah 1,000 kok tepai patah hantar le Facebook hati tamu sedekah. Wa amal nak tunjuk ke orang. Wa amal nak wi orang puji. Wa amal nak wi orang kelih. Wa amal nak wi orang tengok hati kata fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun walladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tuhan kata dalam Quran apa? Saudara-saudari Tuhan sebut dalam Quran kan? Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun walladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Orang-orang semaya tapi la semaya lalai. Dalam semaya ingat kebun. Dalam semaya orang panggil ingat rata. Dalam semaya ingat kepada kambing. Orang semaya ingat kepada lembu. Orang semaya ingat kepada nego-nego yang nego lek luar. Bawa masuk semaya pak, duit pun lupa tak situ. Luar semaya tak ada ingat apa takbir pak ingat lah. Duit ku jatuh di rumah ke ni. Lepas tu semaya ia ikut dah. Maya pak tu Allahu Akbar ingat dah. Oh tadi ku gidin nak. Lepas tu duit ku tu dia motor bergetar tak bayar lagi. Dah tak digidin nak. Beli kes kelo lupa tak mana. Lala semaya ni rata. Bota kebay pak masuk lah tak ingat rata ni. Ingat habis kau nak getah nak dia. Ingat habis. Fahmaya lagu ni Tuhan kata ku cedek bagi dia ialah dengan kau weh pataknya.
Patut lagi Tuhan kata walladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Orang wa aman nak wi orang tengok. Wa aman pak tu kau orang tak mari sejid yang maya gaduh-gaduh ya. Itu nak dah. Bunyi orang segan-segan lipat dak pasejid. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Tu baca pun nampak jadi Jumat belum ada tu rokok sujud payah batu padi. Buat tengok orang mari dekat ya pak tu semaya kalau lebih pada dah babak Espanyol je mari. Jumatnya, laiknya, halusinya kan nak wi orang tengok tolo jadi we format tu. Maya je nampak khusyuk molek, ingat email aku nak tukar dengan serubai dia apa jadi. Ha ni, maya wa amalkan orang. Yang kelima, ada sifatnya ujub. Apa ujub? Yakni berasa heran dengan amalan dia, berasa hebat dengan amalan dia, berasa besarnya dengan amalan dia. Hak ni orang panggil Allah Taala tak kena juga. Dah. Yang kelima takabur. Yang kena takabur. Takabur ni ke besar diri. Ngau orang tamadai ya tak tengok kecek pun buat cengar-cengar tengok juri mata ni pas satu perangai kau ni. Perangai syaraf tak kena. Patu faham sama dengan orang ni dah. Ya fak sifat siapa dia orang sama dengan orang. Kita kaya orang salah tak ada salah. Kita kaya lah kampung gerak ni dah. Fak tamada mai komunitas salah. Assalamualaikum. Tengok mu salah pih mu salah kau. Lapis mu tesak kededek salah kau. Orang ni tu tak kena lah. Patut orang pakai sifat takabur ni sifat ahli siapa ni? Ni sifat ahli neraka. Fa ahli neraka ya sedak duduk dalam neraka sekolah ni. Ahli neraka ya sedak duduk sujud dekat pinggir. Oh mana weh. Ha ni. Pas sifat dekat pinggir ni sifat siapa dia ibu bapa? Ni sifat daripada ahli neraka selepas pada dia letih duduk dalam neraka, lepas pada dia letih duduk dalam api neraka, dia dekat pinggir tak duduk dah. Minta ujian, ujian api. Minta kayu zakum turun daripada langit. Minta api, minta air. Ya Allah, lapar air, ya Allah. Oh, minta harta air je lah. Lapar panas duduk dengan kau ni. Minta beratus-ratus tahun. Allah Ta'ala buat turun pula ujian api. Lepas tu buat duduk dengan kau ni dah. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala dia minum daripada wa yusqa mimma'in sadid. Allah Ta'ala akan tuangkan bagi orang-orang dari ahli neraka hak dok tubik daripada mulut ahli neraka, daripada nanoh, daripada darah. Bagi ahli neraka masuk dalam mulut ahli neraka. Apabila nak telaikan nanoh yang tubik pada anggota ahli neraka, pahanya lekat di tekak, lekat di gigi weh. Ni sifat-sifat ahli neraka yang akan duduk dalam neraka, yang akan minum nanoh-nanoh dan darah-darah yang keluar daripada anggota-anggota ahli neraka. Berapa? Sebab apa Tuhan janji segera keadaan neraka? Tuhan tak ada nak keadaan neraka semua, tapi kerana jahat manusia ni, kerana jahat manusia neraka ke Tuhan, kama dia Tuhan kata kuna wak neraka keadaan puak ni. Berapa? Adik-adik dan pelajaran semua, saudara-saudari semua, patutlah ingat kita amal banyaklah, amal banyak. Kama dia sifat sombong tak sah bakal kita buat tubik kerana syarat tak kena. Kita kena menjadi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengan budak ya kecek, dengan orang tua ya kecek, dengan orang tamada ya kecek, dengan orang kaya ya kecek, dengan siapa-siapa ya kecek, ya tak ada sombong. Kita ni apabila kaya kita tak kenal orang. Lebih-lebih lagi sifat orang Melayu kita bawa kaya je lupa diri. Ni banyak ni temung, ni banyak benar ni. Bukan nak kata demo gitu gini dah. Banyak orang kita apabila jadi besar lupa diri. Lupa Tuhan, lupa Rasul, lupa agama, lupa ibadat pada Allah apabila ia kaya. Apabila ia kedepek. Apabila ia kedepek tengok Fir'aun laknatullahu alaih. Dia hidup 500 tahun tak biasa demi. Kata ulama tak biasa demi semua Fir'aun. Fir'aun laknatullahu alaihi hidup 500 tahun. Kita tak siapa ni 100 tahun. 40 tahun tu jalan pokok dah kita learning. Fir'aun laknatullahu alaihi 500 tahun tak biasa demi, tak biasa sakit, tak biasa demi semua. Dia bahasa megah, dia bahasa kedebek. Kama dia mau tanya, "Hey Fir'aun, bila hang hujan nak turun ni? Lama hujan tak turun?" Mau nanti tengok 2, 3, 4 hari lagi hujan turun.
Apabila ia kata lagu tu Tuhan betul dia, Tuhan kah ihanah pada dia, Tuhan nak penghina dia, Tuhan nak berjatuh dia, turun sungguh hujan, turun berah. Oh, dia mau kata jadi Fir'aun ni keramat weh. Hujan tak turun mai berbulan-bulan bertahun-tahun. Apabila dia kata 2-3 hari hujan tu, hujan turun sungguh. Lepas pada tu yang mengaku dia kata jadi tu innahu tagha. Sesungguh Fir'aun ini dikatakan orang yang sangat-sangat zalim. Fir'aun ni juga dia mengaku ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan kamu yang maha besar. Lepas tu kita dalam hidup akal sifat takabur, sifat siapa? Kenah diri buat apa? Tiddin. Sifat Rasulullah tiddin. Rapat bombing, tak ada tinggi, tak ada genah. Jumpa dengan orang soleh, alhamdulillah. Jumpa dengan budak Nabi luhut pala. Jumpa dengan orang miskin, Nabi doa ke dia. Mintalah Allah Ta'ala tenangkan kamu. Minta Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kamu. Tapi kita apabila jadi orang lebih, apabila jadi orang kaya dalam kampung, kita tak kenal lah. Kawan guru kita tak kenal. Tok guru kita tak kenal. Tok email kita tak kenal. Orang kamar dalam kampung kita tengok juri-juri mata. Ini bukan sifat hak Tuhan kena. Ini sifat bukan hak Allah Ta'ala puji. Ini sifat hak Allah Ta'ala sangat-sangat kelar kepada umat ini dan hamba-hamba ini. Banyak kata mengaji boleh pun satu perkara kau mau tengok. Bang ngaji panas sikit mula tak kenal kawan ku dah. Bang mula jadi menatu tu guru pun tak kenal kawan ku dah. Ni panha pok mengaji. Faham pok mengaji pun panha juga. Pok tak mengaji tu panha cara pok tak mengaji. Dah, ni kita kena pakak-pakak beki nak ambil sifat Rasulullah. Ibu apa? Saya siapa ya sifat Rasulullah, orang ni selamat. Tengok demo Allah lebih ya, kita ni tamada. Tengok demo lebih Allah, kita ni susah, kita dosa banyak, kita banyak silap dengan Allah. Walaupun demo tengok dia lebih, kita berasa di kita Allah, aku ni banyak dosa dengan Allah, banyak silap dengan Allah. Demo tu boleh tahajud, aku tak boleh tahajud. Demo tu boleh baca Quran, aku tak ada boleh baca Quran lagi. Demo tu boleh pergi sejid, aku tak boleh pergi sejid lagi. Anakku tak juh, anak demo tu juh. Anak yang boleh jadi hafizul Quran, anak yang boleh ngaji pondok, anak yang boleh ngaji agama, anakku tak ada boleh ngaji. Masya Allah, ya Allah, lagu mana aku ni? Lagu mana aku akan ditanyakan oleh Allah? Tuhan kata dalam Quran, la takhunu amanatikum, jangan kamu khenakkan amanah-amanah Allah. Mana amanah Tuhan kita? Anak Allah Ta'ala wi amanah. Allah sifat taruh kita. Binding Allah Ta'ala wi amanah kita. Tuhan akan tanya satu persatu. Binding kamu muak gayak kerana dia. Bini kamu menghajar ke mana dia? Mau pergi ke tak agama dia? Menghajar ke tak agama dia? Anak mau ngaji agama dia. Tuhan akan tanya satu persatu. Ni Tuhan kata dalam Quran, la takhunu amanatikum, jangan kamu mengkhianati amanah yang aku beri pada kamu. Ibu bapa, lelaki semua, dan hak jadi bapa semua, hak jadi ibu semua, amanah dok tak bagi kita berlaku ni. Tuhan akan tanya kita ni. Anak mau ngaji agama dah. Dan anak mau ngaji kan masalah gaji besar-besar. Allahu Akbar. Ni banyak dah mau jumpa dengan orang gaji besar. Orang tu anak hak ni gaji 70. Hak ni gaji 50. Hak ni gaji 30. Hari ayah nak mati. Hak ni kerja bakak, hak ni kerja di Cermai. Kamar dia hari ayah tu ngak. Dah, dia mau telefon ke hei keleng ayah bunda sakit ni. Oh kawan tak ada dengan kerja kawan. Kita nak buat nama anak kita gaji 70,000, tika kita sakit. Tak ada siapa dia boleh baca puluh hutah kepala kita. Tak ada siapa dia boleh baca Yasin. Nak apa? Ibu apa kena tengok benar ke benar ke? Kena tengok benar hak nyata-nyata. Gaji 70,000, anak kita tak boleh tolong tika kita sakit. Gaji kita tak boleh baca Yasin sepatah tak kepala. Anak gaji besar-besar hidup tak kepala sakit. Kenapa? Mak itu napor no dia kau buta tak ada kita nak baik anak ibu apa ni kena tanya masing-masing. Bapa tak ada royak ke apa dia, royak tadi bapa, royak pada orang sini semua. Kita nak baik mana dekat kita nak mati, nak lagu mana? Patuh akan tanya kita masing-masing ni. Anak mu ngaji agama dak, isteri mu ngaji agama dak, anak mengerti ke tak Quran, anak mengerti ke tak hadis, anak mengerti ke tak sifat 20, anak mengerti ke tak masalah ilmu tauhid, anak mengerti ke tak fiqh masalah sah halal batal.
Ni perlu pada cikgu-cikgu tadika dan anak-anak tadika. Pak kita kena bantukan tadika-tadika kita. Nawak lagu mana? Budak-budak lah kampung kita lepas daripada fardu ain. Mana fardu ain? Kalau bekah bak semaya lepas dah. Sah halal batal. Rukun ini, rukun Islam, lagi pula al-ihsan. Dan pula rukun-rukun semaya 13 pasti kena wirti. Kalau tak reti, tanggungjawablah tu email lah kapun ni. Berdosa tak tu email, berdosa tu daripada pemimpin-pemimpin kampung. Kalau ahli kampung tak lepas daripada semaya rukun 13 tak reti, baca Fatihah tak kena, cara usalli tak kena, mi'at semaya tak betul, maka sini pak nyanyo ahli kampung semua ni. Lepas tu masalah sifat 20, wujud kidai bakar mukhalafah tak reti. Masalah sifat-sifat maroyak sani daripada sifat-sifat dicela. Yang pertama, sifat hubud dunia, kasih dunia. Yang kedua, tamak dunia. Yang tiganya masalah hasad. Yang keempat, ria. Yang kelima, ujub. Yang keenam, takabur. Yang ketujuh ialah semua wa aman, nak masyhurkan nama. Hani kita kena pakat fikir lepas tak gini. Pas yang tiga, tu masalah sifat-sifat mazhab hati kita daripada sifat mana syarat lagi, syarat tak berkenan. Ni pak pemimpin kena memikir. Bapa mai goyak ni, mai goyak supaya akhirat esok dan pokok kafir semua. Tuhan kata, "Hei, gana mung tak semaya?" Dia kata, "Rasul tak goyak kami." Tanya pokok kafir, "Gana mung tak mengaji?" Kapan dia nabi-nabi tak ada goyak kawin. Allah Subhanahu wa taala munabi mana? Nabi Isa ke Nabi Musa? Dia kata kami pada masa Nabi Isa. Panggil Isa mari. Masa Nabi mana? Nabi Musa. Panggil Musa mari. Masa zaman Nabi Muhammad. Panggil Nabi Muhammad mari. Sungguh bedak Nabi Muhammad tak royak pada Musa ni hasmaya. Nabi Muhammad tak royak siap-siap dah. Buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah. Nabi Muhammad kan royak satu persatu di hadapan Allah kepada orang-orang kafir. Pak akhirat esok Tuhan akan tanya kita, ibu apa? Anak mengaji tak? Muhatan ngaji tadika tak? Muhatan ngaji cara semaya tak? Muhatan ngaji baca Fatihah tak? Muhajatan ngaji baca at-tahiyyatul mubarakatus salawat tak? Muhatan tak ngaji wujud kita bakar tak? Mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Muhatan tak ngaji sah batah al-ahra? Muhatan tak? Ni kau kita nak akak mikir berapa? Tiga ilmu ni kena ngaji wajib di atas kita semua orang kampung. Kena ngaji pertama sekali ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang tiga ilmu tasawuf. Nah, sebab Nabi mari dalam hadis itu ada Jibril. Pertama sekali ketika Jibril pelaga lutut dengan Nabi. Jibril pelaga lutut dengan Nabi, maka Jibril kata, "Fa akhbirni anil Islam." Hei Muhammad, mencuba mencerita daripada masalah Islam. Nabi kata, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas salat wa tu'tuz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita man istata'a ilaihi sabila." Ni masalah khani orang panggil khan Nabi royak kata syahadati an la ilaha illallah. Ini isyarat kepada pasti kita tiap-tiap mukallaf kena ngajikan fiqh. Yang kedua, Jibril tanya Nabi lagi, "Wa akhbirni anil iman." Mencerita akan daku Muhammad daripada masalah iman. Hak ni isyarat kepada ngaji ilmu tauhid. Dan selagi Jibril tanya Nabi, "Wa akhbirni anil ihsan." Ini isyarat kepada ngaji tasawuf. Berapa kena penting tiga perkara ni. Lepas tu di dalam tadika-tadika kita buat cikgu-cikgu tu kena berat sikit ba'akidah, kena berat sikit ba'fiqah, kena berat sikit ilmu batin, yakni ilmu dalam lah. Ilmu dalam untuk cuci hati ni. Banyak kok kita ngaji zuhir, tapi masalah bab cuci hati kita tak reti. Apabila kita tak reti cuci hati, takut amalan kita klik akhirat saja-saja. Orang panggil klik ke akhirat, amalan kita tak ada namnan. Amalan kita tak ada orang panggil berat di dalam masalah timenge amalan. Ni hati kita kena comel berapa. Jangan deki kat orang, jangan kena orang, jangan buat amalkan orang tengok, jangan kasih pada dunia, jangan kita temukan sangat dunia. Patut sifat hak yang Allah Taala puji, hak syarat kena mun ayat 9 perkara. 7 perkara tu tak kena. Pertamanya hubud dunia. Yang kedua hak tu tak kena, yakni dah gapo dia? Tamak.
Yang tiga, hak Tuhan tak kena ialah sifat wa amma dan yakni deki kau orang. Yang keempat wa amma kan nak tunjuk orang tengok kata you wa amma rajin, you wa amma jadi. Dia tu ngaji pandai, dia wa gapo tu nak tunjuk kau orang. Yang kelima you wa amma bahasa heran dengan amalan dia. Amalan ku ni berkat sungguh weh. Dia mau pakai kata amalan ku ni bisa weh. Ha ni lima. Hak Tuhan tak kena, syarat tak kena. Yang kena takabur dan pulak somong. Orang panggil gaba henke tua. Henke tua ni Tuhan tak kena. Yang ketujuh ialah wa amma nak wim syuhur nama. Udah di sianung bersianung weh. Ataupun Abdullah bin Zakaria tu udah di weh ilmu dia bisa weh. Sakit weh. Nak wim syuhur di antara manusia-manusia. Ini sifat-sifat hak ulama-ulama dan syarat larang dan syarat tak kena. Dan hak syarat kena sembilan. Ingat molek, mana ayat cara ringkas-ringkas hak syarat kena kalau reduk tak sembilan sifat ni kena, insya-Allah orang ni hidup dunia jaya. Orang banyak sayang ke dia, orang banyak kasih ke dia, pasti dia buat gapo kerja nego ke, masalah buat kebun ke, buat kerja gapo-gapo insya-Allah Tuhan wijaya ke dia. Sembilan perkara, baik setengah-setengah. Satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala kena dan syarat kena, zuhdun. Yakni zahid daripada dunia, yakni dia lokoh hati daripada dunia. Ambil dunia sekadar mencukupi. Kita tengok bapa ya capai 3. Bapa ya capai 3, ibu bapa masa ya hidup ya pakai kain ya 2 cuk ya. Cuk saleh secut, cuak semaya secut. Bapa ya capai 3, cuba kita tanya. Kita tanya bapa ya capai 3, tanya anak-anak ya tak apa. Dah, ni fa ulama ya lokoh hati pada dunia. Dia ambil benda sekadar mencukupi dia dan sekadar padat untuk dia nak guna hari-hari. Kan semaya ya tak banyak sangat, sekadar secut 2 cuak semaya, hawak saling saat ni tu 2-3 cuk. Tapi buat kita ni mari ni penuh 5 hari baru pula. Buat kita. Lima tahun mari ni penuh, mari baru pula weh. Kan? Setahun apa cuk buat kita? Deh, kadang-kadang penuh semua saat ni penuh ngacuk kita. Barang kita buat kita, golik orang kita ni saya nak tahu. Di belakang dia disari tikus weh. Taruh hari. Barang buruk kita dah tahu dia bakar lagi, baju buruk dah tahu dia bakar lagi. Cok-cok buruk taruh weh. Besi-besi buruk taruh weh. Bawa akhir tikus weh baju tu. Dah, saya tak suka dengan orang Singapura, tak suka dengan orang Arab. Orang Arab ni tabir ya saling setahun sekali. Meja sofa ya setahun sekali. Baju pakai ya sebab tu hak mustakmal ya ada. Sebab tu kalau kita pergi negeri Arab jubah tangan 2 ada. Kapek ni ada tangan 2, apa buah ada tangan 2, tabir ada tangan 2, lemek tangan 2. Sebab kau ya pakai setahun sekali, ya kuat, ya tak taruh puak kita. Puak kita ni siapa ni? Budu, berjubah budu, belacar ada taruh puak kita. Dah taruh. Saya. Lepas tu dia ada semua di belakang. Orang Arab dia tak taruh. Kapek dia jual. Tangan 2. Kain tapi dia jual. Tangan 2. Lemek dia jual. Tangan 2. Tengok bagi hak marga dia panggil second daripada Singapura. Tangan 2 aja. Mak Saleh dia jual. Dia pakai puas dia jual. Dia beli barang baru pula. Ni dia kata, yang bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala ke dia. Puak kita ni kadang-kadang 10 tahun 5 tahun bercik tu akan je tu. Mana tak akan je baru. Dia saya baju tu. Pula tahu baju tu, kan sarung tu, selipar tu, jepit putus, nya tapung, nya tidak, nya ikat, nya apa, hubung dengan besi. Saya. Tu ya saya dah. Tapi orang hak Tuhan kena zahid pada dunia, lokoh hati pada dia, ambil sekadar mana cukup pakai, cukup makan, cukup hidup. Ni orang zahid daripada dunia. Yang kedua, sifat hak Tuhan kena, qanaah. Apa qanaah? Pada dan cukup dengan apa yang Tuhan bagi ke dia. Yang masa pada Tuhan mutu huruf alhamdulillah, Tuhan sikap huruf alhamdulillah, Tuhan mutu kata pada aku. Demo tepi aku mutu huruf tak ada. Sikap duk jalan kaki aku dah kata gak buruk-buruk gobek-gobek mutu pada. Oh aku rumah cekak lemah tu kan rumah basah. Kadang-kadang rumah duk tupai layar orang. Alhamdulillah cukup dengan apa yang Tuhan bagi. Tapi orang kita banyak tak cukup, ada sonok. Kalau ni dia masuk pergi kau temuk nak. Lopo. Wi cukup Kalau orang cukup dengan tu hewi dah.
Orang ni senang hati sebab apa kita tak senang hati, kita tak cukup dengan hari sebab tu tak senang. Ada telefon baru nak telefon baru lagi. Ada telefon ke 1000 nak ke 2000. Ada masalah ni banyak ni nak hak lana lagi. Nah, sebab tu kita tak ada hati senang. Senang hati tu tak ada. Sebab apa? Kita tak ada alhamdulillah wa syukrulillah. Apa yang Tuhan bagi kita cukup dah. Kita pada dah, kita memadai dah dengan Tuhan. Kalau kita ada sifat ni, oh kita cukup dan kita senang hati buat apa? Cuba pakai sifat ni. Kalau Raja Sembilan kata nak orang panggil popiang. Ada apa popiang? Apa ada dengan apa yang kita ada? Ya baru orang panggil kita sendiri. Hak tak boleh nak buat kerana doa kita tengok demo tu bakal kereta baru. Ya Allah, mintalah aku kereta baru poyotek. Bukan kita tengok dia pun nak buat kerana kata dia balik mati tu. Hak tu baik lain tu. Ni tengok demo kereta baru. Bila kata dia nak balik. Jangan doa lah tu. Hak tu orang panggil deki. Ada pun kita tengok demo kereta baru. Ya Allah, mintalah aku boleh kereta baru poyotek. Rumah baru atik. Hak ni orang panggil riptah. Hak tu tak panggil hasad. Dia panggil riptah. Orang panggil nak boleh. Seumpama dia mau boleh. Kau nak nah, pada dan mada dengan apa yang Tuhan bagi. Orang panggil, kau panggil cukup dan mada dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Yang ketiga apa dia? Yang tiganya orang panggil sabar. Sabar dengan apa yang Allah Ta'ala bagi ke dia. Ya sabar. Kalau sakit, ya sabar. Kalau kecil manis, ya sabar. Kalau anak yang mati pun, ya sabar. Harta yang makan di api pun, ya sabar. Dia kena nyakit tai pun, ya sabar. Anak yang kena masuk hospital, ya sabar. Sabar. Terdiri. Lawan dengan apa ujian. Dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, ya lawan. Ni sifat Tuhan puji ke? Tuhan kata, Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala sekali ingat orang sabar. Sabar. Yang keempat, dia saat ni apa? Lepas pada dia sabar, dia tawakul. Dia serah kerja dia tu kepada Allah. Apa terjadi, dia duk kerja, rezeki boleh banyak mana. Dia buat kerja dah pagi sampai petang. Buat menega dah, buat kebun dah. Lepas tu serah pada Allah. Tawakul. Yang kelima, dia bersyukur dengan apa Allah Ta'ala bagi. Dia terima kasih dengan apa Allah Ta'ala bagi. Terima kasih semua. Ke dia banyak ni, keretanya ni, rumahnya ni. Dia terima kasih ke Tuhan. Yang kane, dia reda dengan apa Allah Ta'ala bagi dia. Anak Yahudah, dia Alhamdulillah. Anak yang cedera, Alhamdulillah. Dia desak, Alhamdulillah. Dia kaya. Semua ini dia ingat kata qada dan qada Tuhan yang beri kepada dia. Dia puas hati dengan apa keputusan Allah. Dia reda dengan qada dan qada. Yang ketujuh, dia saat itu ikhlas dengan Allah di dalam amalan dia. Wa amal bukan kerana tu kerana ni. Yang ke-8, dia saat itu orang panggil khauf, yakni dia takut daripada azab dan siksa Allah Ta'ala. Yang ke-9, dia harap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, masa pun panjang jam malam. Ni pukul 11 dah mau kecil ni kat 2 jam dah ni. Tapi orang ibu bapa pun nampak tak ada gerak pun ni. Alhamdulillah. Patut mana mau kecek tu boleh ambil. Ibu bapa ambil pakai buat amal. Patut ibu bapa nak pakai tak boleh wasa pedih di telinga, sakit di hati, sigung hati, harap kemaafan. Itu daripada hawa nafsu sendiri. Patut ibu bapa amal nak pesan di akhir zaman ni, masa-masa yang terakhir ni, banyak kelai kabut, banyak ujian, banyak cubaan di antara kita. Malaikatnya orang-orang yang ingat kepada Allah, malaikat orang takwa pada Allah saja boleh senang hati. Orang mana tak ada takwa pada Allah, orang ni tak senang. Orang mana tak ada hati apa, tak ada Allah dalam hati, orang ni tak senang di akhir zaman. Siapa yang nak senang dengan hak mau yang tadi 9 tu, we ada sifat zahid, we ada sifat kasih kepada Allah, lokah hati pada dunia, pada dengan apa Tuhan bagi, sabar dengan apa yang Allah Ta'ala beri, patut reda dengan apa Allah Ta'ala qada dan qada. InsyaAllah kita senang hati. Berdoa we banyak-banyak. Akhir zaman kena jagakan anak-anak, kena jagakan hidayah masing-masing. Nabi kata orang Islam di akhir zaman supaya hidayah orang pakat duk tengok belakang. Yahudi pun nak heret hidayah ni, Nasara pun nak heret hidayah ni, Majusi pun nak heret hidayah ni, nak jadi kelai kabur. Karena orang Yahudi, karena orang Nasara, karena orang agama yang lain, dia mau tahu kata dia ni akan pergi pada syurga Allah. Pada dia nak buat agama mana, nak kita selerak kata turun dengan Allah Ta'ala. Sebab satu hari, buat manusia, kita jin dan manusia ni kecek dengan syaitan.
Kecek dengan syaitan kecek mana? Hei iblis, dulu moyak aku turut mung tu kumung jaya. Jaya aku pahana ni tak jaya ni fok kuno jatuh dah dengan aku. Fok kita semua pakat gi bertemu ijtami'u alai, pakat beripung dengan syaitan dengan iblis laknatullah alai di dalam dengan aku. Pak kita tanya kat iblis, iblis moyak tu dulu kalau tak semaya jaya, kalau tak semaya muslimat, moyak lagu tu pada aku. Aku moyak saja ya iblis kata aku tak ada suruh turut, tapi mu turut awak kan aku tak jamin. Hari ni mengungkap aku royak ada inna wa'di laisa wa'di janji aku saya kata annahu ghairuka ini janji aku tak ada iblis kata tapi aku royak aku bisik lagi sama ya maya apa sama ya nanti tua kiki maya tak sang ngaji wa akhijolah ni kalau budak sang ngaji nanti ngaji pom bugi ngaji tak sagi tarika. Ustaz pula, malah aku nak mengajar ngaji tak ada lama no. Saya tak ada bisik lingo. Saya tak ada kecah ti. So saya wis maye, so kita semaye. Nawi kita kuno. Ba akhirat isa ijtami'u alai, pakat berimpung di atas setan. Saya kata annahu ghairu kainin. Inna wa'di sesuatu janjiku tak ada, tapi ku royak kemu ya. Pakat semaye ha. Kalau maya gelewak-lewak ha. Gaduh ano, waktu lama habis lagi. Tak sagi kan? Kalau ngaji pola hidup muda kita werung lu. Kita puati terah apa terah. Kalau nak makan apa makan. Ketung apa ketung. Nak serak apa serak. Nak berzina. Gaduh. Tua-tua kita tahu apa? Setan kecek bisik lelinga kita. Kita mau jelah sungguh deh. Akhirat Isa. Bawa kita masuk dengan kau kecek. Setan ku riak dah kata janji ku tak ada li. Tapi inna wa'dallahi haqqa. Dan janji Allah Ta'ala tu hak benar. Janji ku tak benar. Tapi muturutku juga ya kata. Muturutku juga. Aku tak nak salah. Mu nak salah ku tak leh. Mu nak salah ku tak leh. Aku pun tak salah mu. Lepas tu mu nak tolong ku tak leh. Ku nak tolong mu tak leh gini. Kita pakat-pakat duduk lain dengan kau. Gini saya kata. Ha, gitu pakat fikir. Siapa yang nak pergi Dubai ni? Jalan dua-dua dah. Setuh hewak siap-siap dah. Jalan lebih baik dua lane. Quran hadis. Jalan lah ni Quran hadis. Lepas tu tambah lagi pak. Gawa. Quran hadis. Ijma' qiyas. Ni orang panggil jalan Islam ahli sunnah wal jamaah Pak Leng. Jalan tak dasar ni. Siapa dia jalan tak dasar Pak Leng ni insya-Allah orang ni tak sah. Nabi kata la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tiada berimpunglah oleh umat aku ini dan tidak berimpunglah oleh ulama-ulama aku daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak berimpung di atas sesat. Maka di dalam Islam, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ia ada 4 link. Link pertama Al-Quran, link yang kedua Al-Hadis, link yang tiganya Al-Ijma' dan link yang keempat ialah dia kata Al-Qiyas. Siapa dia jalan di atas jalan 4 link ni daripada Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas, insya-Allah orang ni akan kereta dia akan gisuk, akan sampai kepada matlamat, sampai kepada munmai, sampai kepada maksud dan matlub yang dia konsep. Mana? Quran, Hadis, Ijma', Al-Qiyas. Tapi kalau siapa dia pergi jalan kau ni jalan paling tak? Jalan setan, jalan nafsu, jalan orang nafsu, jalan orang-orang jahat seperti itu bagi orang-orang kafir, bagi Yahudi dan Nasara. Orang ni akan tujung jalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah ibu bapa, kita di hari ni kita ingat banyak-banyak ingat Tuhan, banyak-banyak. Lepas tu pakat-pakat awak amal, hamba nak besar malam ni pakat awak amal. Kita tengok wajah kita, tayasu kita boleh berkat sebab apa? Kita tengok ya tamada tapi malam ya duk baik dengan Allah Taala ibu bapa. Sebab apa tayasu? Ada satu orang duk Mekah. Mau nak cerita terakhir ni. Ada satu orang ni dia duk Mekah sana. Pas dia duk Mekah sana belum dia nak klik ke Jawi. Tapi masa dia nak klik ke Jawi itu, maka dia mimpi dalam mimpi dia turut cahaya tu. Cahaya mari siapa di cabai tiga ni. Cahaya putih mari siapa di bayu. Siapa di bayu turun masuk oleh bayu tu.
Lepas tu dia tanya satu orang ni duk Mekah lagi nak klik Jawi. Dia nak klik Jawi tu banyak tak aku nak klik Jawi nak ngaji siapa sebab Mekah masa tu pun banyak orang mati. Dari Pasir Surat pun mati dah, Bani Cahaya pun mati dah, Kujali pun mati dah, Syekh Yasin Fakihi pun mati dah, atau Syekh Karim Mandiri pun duk tarak dah. Lepas aku nak klik ngaji Jawi nak ngaji siapa. Lepas tu mazlum pada dia nak klik dia ataupun mimpi tu dah. Daripada Mekah mimpi tu cahaya tu, cahaya putih Masya dah. Siapa capai 3, apa capai 3 Syah, mai siapa dibayar. Pasti tanya tu, kok mana aku mimpi aku ni, apa nak takbir ni? Lepas tu ada tu guru tanya tu, aku nak tanya sikit. Ada ke orang celah-celah masuk ke bayar tu ada orang alim? Ada ke orang berkat celah-celah? Tu guru tu kita tanya ya, ada ke orang celah-celah bayar tu ada orang berkat, orang alim ulama? Oh ya kata ada seorang. Dia mau kata mula tak Yesus. Tak Yesus pamaceh ni. Orang alim ulama yang terbesar. Sebab itulah kita kena pergi katik pergi tiap nak cucu kita ni pergi ziarah kubur-kubur ya baca Qul Fatihah 2 dengan berkat yang minta Tuhan berkat nak cucu kita. Amo pergi sehari baru ni. Amo pergi kok tu mau tanya mana kubur tok ya. Dia mau kata kubur tok ya tak ada sini pamaceh kubur tok ya duk posing. Amo pergi tanya di posing mana kubur tok ya mata ni kubur tok ya lakas sejik. Amo pergi tengok kubur ya tu buat seming sikit gitulah. Ibu bapa, kalau kita nak anak cucu kita berkat, kita nak berkat, kita kena pergi ziarah kubur-kubur tu, guru hak berkat-berkat. Wagi anak kita situ baca Qul, bukan kita minta di kubur nah. Nama ya Allah tahu ya, mintalah berkat tu ya. Bukan tu. Jangan minta di kubur. Minta keberkatan bagi orang ning dengan keberkatan dia minta jualah anak kita ni. Minta wibaiklah anak kita ni dengan sebab keberkatan dia. Dah. Hamba mari ziarah. Sebab tu di sini dah dulu mula tak Yesus. Lepas tu kita orang sawasan ni orang panggil tupai nama berkat dia setengah-setengah ni. Dah, tapi lah ni tak ada dah. Orang berkat kawasan ni tak ada duk kawasan mana. Dah, sebab tu kalau kita nak berkat lah kampung kita, kamu nak pesan selagi pada Tok Ime, pada Tok Khotib, pada Tok Bila, cikgu-cikgu tarika, kalau kita nak selamat di akhir zaman, seminggu sekali kita semaya hajat lah kampung kita. Maya hajat pertama sekalinya minta Tuhan sepenuh hajat kita. Yang kedua minta Tuhan tolak bala takwa oleh kampung-kampung kita. Yang ketiganya kita minta Allah Ta'ala himpunkan hati-hati kita masa sepertinya masa as-sahabah ridwanullah alaihim, masa sebagai Nabi sekali dengan para sahabat berhimpun satu hati satu hati. Ni kalau Tok Ime dan pula ahli kampung nak pergi kampung jadi turun rahmat semacam ujian masa sejuk rahmat ni Tok Ime kena payah makat semaya makat semaya lah sejik minta di rumah Tuhan, minta oleh Allah Ta'ala sepenuh hajat kita, tolak segala bala petaka yang ada kawasan kampung kita. Lepas tu minta selamat ahli kampung kita, budak-budak ahli kampung ni minta jadi orang-orang soleh, insyaAllah. Kalau buat lagu ni amawasa pujamin ni terhewi Kojaya, konajah orang pukul 1, Tok Ime kau 1, Tok Khotib, Tok Bila, lagi buat cikgu tarika, budak-budak akan jadi lembut hati dengan sendiri, insyaAllah ibu bapa. Patut mau harap kemaafan dah kalau ada salah dan silap. Kalau mau harap kemaafan kan malam dah mau tak ada ceramah pun boleh lebih kurang dalam 2 bulan lah. Tinggal ceramah pun berhenti dulu baru ni. Baru ni kita pun jadi banyak dah ceramah pun banyak, maklum pun banyak, gopo ini jadi banyak dah. Lepas tu ni kita pun berhenti kat 2 bulan duk mengajar rumah tak ada pergi ke mana. Dua kerja ke rumah, dua sejik, dua gapo ini. Apa ni Tok Ime duk minta juga minta mari sini kerana mau wasa pun FC mau banyak juga sini duk dengarkan dalam telefon ni boleh tahu dah. Kalau kampung mana duk minta tu ramai juga orang sini duk dengar dalam YouTube emor tu daripada mengajar ceramah tu wasa pun ada dalam ini. Dah. Apa tu terima kasihlah pada Tok Ime, terima kasih semua pada kamakan, terima kasih semua daripada pemimpin-pemimpin kampung, Tok Nebel, Tok Menik, pada ahli kampung semua yang suka sudi nak jemputkan saya dan abang pada malam ni. Patut Allah agak kemaafan kalau ada tersalah tersilap, kalau terkasar di dalam cakap dalam masalah urusan ceramah ni, Allah agak kemaafan.
Nah, maupun jadi wasa kalau dah tak hati dah ceramah halan ni. Kerana ujian pun belik, ujian pun tak ada berhenti. Orang kampung nak tubik, mari tengok demo ramah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mintalah Allah Ta'ala jadilah kampung Perak ni dah. Minta jadi orang baik-baik, orang soleh-soleh, patut orang berjuruh-juruh, orang yang Tuhan kasih daripada golongan wanita dan golongan lelaki. Minta jadi orang baik-baik amunaknya dan orang sini jadi orang baik seperti as-sahabah wa sahab. Nah, sahabi dan sahabat masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tino semaya awal-awal waktu dan pula lelaki pergi pada masjid-masjid. Ini masa as-sahabi wa sahabah, orang tino semua maya awal-awal waktu. Orang-orang datang mari jemaah di masjid ini masa as-sahabi wa sahabah. Sebab itulah di kota Madinah dinama Al-Madinatul Munawwarah, negara yang dicermelang, yang dipercaya-caya dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kalau kita nak pergi kampung kita bersinar-sinar, nak pergi kampung kita percaya naik ke langit, patut ahli langit tengok kampung Perak ni orang banyak ibadah, banyak takwa kepada Allah. InsyaAllah rahmatkan Tuhan bertalu insyaAllah sini. Amin dah. Sekadar tu dulu. Amah agak kemaafkan kalau salah silap.